Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana dijanjikan untuk siri bahagian yang pada hari ini. Assalamualaikum doktor ya. Boleh dengar dengan jelas ya? Dan kita harap juga pendengar-pendengar kita di mana saja berada boleh mula live dan boleh mula berkongsikan link yang terdapat pada Facebook karya Dr. Mak Rofa kepada mana-mana grup yang ada sebagai satu hebahan program ilmu kita pada hari ini. Kerana berdasarkan respon pada bahagian yang pertama yang lepas, kita dapati ramai pendengar sangat berminat dengan isu Osmaniyah ini. Kalau dalam siri yang lepas kita sekadar memberikan mukadimah secara umum tentang perkembangan asal-usul kerajaan Osmaniyah, asal-usul perkataan Turki yang datang dari perkataan Taroka yang ditinggalkan, yang saya sendiri baru tahu rupanya Turk itu dari perkataan Taroka. Dan kita juga belajar secara asas tentang perkembangan Osmaniyah, tentang fitnah, tentang kejatuhan Osmaniyah yang sebenarnya akan kita ulas dengan lebih banyak lagi. Tetapi pada hari ini akan lebih istimewa kerana kita akan berbahas tentang kecemerlangan ataupun peningkatan kerajaan Osmaniyah ini yang sebenarnya sangat jarang disebutkan dalam mana-mana penulisan ataupun dalam mana-mana buku teks, buku ilmiah dan sebagainya. Kerana sedar atau tidak, sebenarnya sama ada orang Islam atau orang bukan Islam sendiri, apabila bercakap tentang Osmaniyah, mereka lebih menumpukan pada sisi negatifnya, bukan pada sisi positif. Mungkin ini adalah kejayaan daripada negara-negara barat yang sangat memusuhi Osmaniyah, kerana Osmaniyah satu-satunya negara umat Islam yang berjaya menaluki atau menguasai, menggugat kerajaan-kerajaan Eropah ketika itu. Sebagaimana kita pernah bentangkan, Dr. Mak Rofa pernah bentangkan dalam siri yang lepas, bahawa sebahagian besar negara-negara Eropah telah pun memberikan ufti, terpaksa membayar ufti kepada kerajaan Osmaniyah kerana kuatnya pengaruh Osmaniyah ini, dan ini menimbulkan kebencian, kemarahan masyarakat Eropah kepada Osmaniyah sehingga digelar sebagai the sick man of Europe. Dan kebencian ini mereka simpan dan mereka gambarkan dalam Orientalism sehingga menyebabkan penulisan-penulisan tentang Osmaniyah semuanya cerita tentang negatif. Dan cerita ialah tentang sultan-sultan yang jahat, yang kaki wanita, yang minum arak. Tapi mereka lupa Osmaniyah ialah satu perjalanan yang cukup panjang yang melibatkan ramai lagi tokoh-tokoh sama ada sultan, pembesar dan sebagainya yang cukup hebat. Dan ini belum dibentangkan kepada masyarakat, dan insya-Allah wacana Osmaniyah pada hari ini bersama dengan Dr. Mak Rofa Ismail yang bersiaran langsung daripada Bangi akan mendedahkan kegemilangan Osmaniyah. Bagi semua pendengar yang pernah mendengar pada siri yang lepas dan kembali lagi pada siri kali ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan terima kasih di atas sokongan kepada program ini. Dan saya minta kepada tuan-tuan untuk sharekan juga link ini kepada rakan-rakan yang lain sebagai satu sebaran maklumat, satu program yang sebenarnya jarang ada perbahasan tentang Osmaniyah secara live dan begitu teliti seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan saya berharap juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan ini sebenarnya ialah buku yang bakal diterbitkan oleh Dr. Mak Rofa, iaitu Kehidupan Bintang, Kehidupan Sinar Islam di Tanzania dan juga Rusia, yang dalam proses untuk editing dan layout yang mungkin akan keluar bila-bila masa sahaja. Di samping buku, satu lagi buku Kehidupan Bintang Melayu dan Turki, versi semakkan semula dan terbitkan semula, dan juga akan diusahakan oleh saya sendiri. Jadi ini baru lakaran awal, bukan final lagi. Tapi walau bagaimanapun
tuan-tuan dan puan-puan yang melihat rancangan ini dan berminat untuk dapatkan buku ini nanti, boleh berikan nama dan mungkin kita akan maklumkan bila buku ini tersiap. Selepas buku ini ada harganya baru kita maklumkan. Ini harga pun belum ada lagi ni. Kita tak tahu nak agak lagi berapa. Tapi alhamdulillah buku ini akan diterbitkan dalam masa yang singkat, insya-Allah akan saya usahakan di samping buku Ketipan Bintang Melayu di Langit Turki. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti rancangan ini dan berminat untuk mendapatkan buku ini, boleh maklumkan kepada saya atau kepada Dr. Mat Rafah sendiri, dan kita akan kumpulkan order dahulu supaya kita tahu nak print banyak mana. Sebab buku ini akan dicetak sendiri oleh Dr. Mat Rafah. Saya akan bantu melalui Inspirasi Media dan tidak akan dijual di mana-mana kedai buku. Kita buat sendiri, insya-Allah. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti acara ini, saya minta tuan-tuan untuk kongsikan siapa yang dah share, tolong tulis tengok dan share. Saya nak tahu siapa yang dah share, siapa yang belum share. Dan kalau boleh juga tuan-tuan dan puan boleh tak catat sikit dalam ruangan komen tersebut siapa yang mengikuti ini. Misalnya tuan-puan bersiaran ataupun mendengar kami ini bersiaran di mana, di Bangi ke, di KL ke, di Johor ke. Kita nak tahu siapa sebenarnya mereka-mereka yang mengikuti program kita yang doktor, ya, supaya kita tahu mereka siapa dan kita boleh berinteraksi dengan mereka. Baik doktor, ya, sebagai mukadimah pada tajuk kita pada hari ini, tajuk yang cukup besar sebenarnya, tentang Osmaniyah ini selalu dilihatkan sebagai faktor kejatuhan umat Islam, kejatuhan Khalifah Utsman terakhir. Tapi kita terlupa langsung bahawa Osmaniyah sebenarnya mempunyai zaman kegemilangan dan cukup panjang, tapi dipadamkan dalam sejarah. Jadi doktor, bagaimana fakta ini? Silakan doktor. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil, moderator kita, Ustaz Rohizi. Dan apa yang kita sedang bincangkan inilah tentang untuk melihat kembali apa yang ditinggalkan oleh ahli sejarah tentang sejarah keagungan. Dan kita, tajuk yang biasa yang kita sebutkan adalah Osmaniyah dalam kenangan, dan kita ingin ungkai kembali kenapakah tamadun yang besar ini dilupakan oleh pengarang. Sebab ada sebab yang tertentu, sebab hampir seluruh dunia ketika itu memusuhi kerajaan Islam terakhir dan dia merupakan khalifah terakhir umat Islam, dan inilah yang sangat dibenci oleh tentera Ahzab. Saya selalu sebut tentera Ahzab moden yang dikepalai oleh British, disokong oleh Perancis, dibantu oleh Itali dan Amerika serta seluruh negara Eropah. Dan itulah sebabnya wajah Osmaniyah sangat buruk dalam sejarah yang dirakamkan di Barat. Dan hari ini marilah kita lihat kembali apakah nilai-nilai keindahan Baldatun Thayyibatun. Dan kita mulakan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Anbiya. Dan inilah umatku. Inilah umatku, umat kamu, umat yang satu. Dan aku, kata Allah, Tuhan kamu. Dan sembahlah aku. Dan barangkali inilah sebagai umat yang satu, akidah yang satu, khalifah yang satu, dan umat Islam dalam satu kesatuan. Dan marilah kita sama-sama mengkaji lebih detail dalam pembicaraan ini, insyaAllah, yang kita kupas pagi ini bersama dengan Ustaz Rohizi. Silakan. Dan daripada ayat yang doktor bacakan tadi menunjukkan bahawa orang Islam di mana pun mereka berada, tak kira mereka wajah apa, bangsa apa, di negara mana, kita tetap adalah satu umat yang satu. Walaupun hari ini kita telah dipecahkan melalui geografi, menyebabkan orang Islam yang berada di Malaysia tidak rasa disakiti ketika melihat umat Islam di tempat lain ditimpa musibah. Demikian juga keadaannya apabila apa yang berlaku di negara kita tidak lagi dirasai oleh tempat lain. Ini saya rasa adalah satu kesan dengan kejatuhan Khalifah Osmaniyah yang suatu masa dahulu menyatukan seluruh umat Islam dalam sebagai satu ummah, satu umat, satu akidah, tidak ada pemisahan. Sebab itulah doktor, kita pun sedang belajar juga buku-buku yang dicetak oleh Azhar di bawah Mu'uz. Di antaranya ialah geografi siasah. Adik pelajar-pelajar sudah pun mula belajar tentang geopolitik, satu ilmu yang saya rasa cukup penting dipelajari oleh orang dalam bidang agama, supaya kita tahu keadaan politik yang berlaku pada hari ini dan apa yang telah berlaku dahulu. Jadi doktor, mungkin kita boleh lihat kembali kegemilangan, kehebatan, permata, sinaran, kedipan yang telah dihasilkan melalui kerajaan Osmaniyah yang kita tidak tahu. Dan kita harap hari ini pendedahan memberi kesedaran kepada pendengar pada hari ini bahawa Osmaniyah ada sebuah negara yang cukup hebat,
Malah ada juga doktor ya, kita terlalu membincangkan tentang kehebatan orang Islam dari segi innovation, dari segi sains pada zaman Andalusia. Tetapi seolah-olah Osmaniyah tidak melakukan apa-apa dari segi keilmuan, intelektual dan juga inovasi sains. Jadi bagaimana doktor boleh uraikan tentang perkembangan ini? Silakan doktor. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Memang benar sebagaimana yang kita maksudkan hari ini ialah untuk kita tunjukkan apa yang dilupakan oleh umat Islam sendiri. Dan mereka menganggap bahawa sains Islam, tamadun sains berlaku di Andalusia. Apabila jatuh Andalusia, maka jatuhlah tamadun Islam seluruhnya. Sebenarnya tidak tepat. Apa yang disambung oleh Osmaniyah ialah satu tamadun yang gemilang. Dan hari ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar sekalian beberapa contoh. Antaranya ialah tentang architecture. Architecture yang dikembangkan oleh umat Islam di Turki dalam kerajaan Osmaniyah. Dan kita kenal tokoh mereka yang terkenal, Mimar Sinan, ataupun tokoh architecture yang terkenal, dan dia menghasilkan masjid, dia menghasilkan bangunan-bangunan monumental, istana, perpustakaan dan berbagai-bagai bangunan yang dibina di seluruh kawasan Osmaniyah, termasuklah di kawasan Balkan, termasuklah jambatan-jambatan yang masih kekal hari ini. Satu pencapaian cukup hebat bagi pelajar-pelajar architecture. Saya cadangkan apa yang dilakukan oleh Osmaniyah harus kita tunjukkan kembali, dan seni bina yang dilakukan oleh umat Islam ini cukup hebat. Perhatikan saja Masjid Sulmania yang dibina di Istanbul ialah hasil pekangan yang dilakukan oleh Mimar Sinan ataupun Al-Mimar As-Sinan, yang replikanya dibina di Terengganu, di Taman Tamadun Terengganu, ialah replika daripada hasil kehebatan ciptaan ataupun makeup yang dilakukan oleh tokoh ini. Dan kita lihat juga masjid, bahkan Hagia Sophia, asalnya gereja yang kemudiannya dibina menjadi masjid. Dan lihat 7 ataupun 4 menara yang berada, asalnya tidak ada. Menara ini diperintah supaya dibina kembali, 4 menara ini, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, untuk menggambarkan bahawa pertukaran daripada gereja menjadi masjid. InsyaAllah kita akan sebut lepas ini. Di antara kehebatan ialah dalam architecture. Dan kita lihat di Mekah, ketika Mekah berada di bawah Osmaniyah, dan yang masih kita dapat saksikan hari ini ialah apa yang kita lihat di sepanjang, kita lihat di sekeliling Kaabah itu, ada satu binaan yang kita panggil portio ataupun aurifah. Itu dibina oleh Sinan. Kesannya ada, walaupun kita lihat sekarang tidak berapa gemar tentang peninggalan Osman. Dan inilah sebagai satu tanda, satu contoh architecture yang dibina oleh Osmaniyah masih menonjol sampai hari ini. Dan tuan-tuan yang pernah melawat Istanbul, saksikanlah betapa hebatnya bangunan-bangunan yang masih tersedia. Dan kalau kita kembali Masjid Osmaniyah ataupun Masjid Sulaimaniyah, dikatakan direka bentuk supaya sekiranya berlaku gempa bumi, maka seluruh struktur ini akan kekal dan akan jatuh tergolek dalam satu kesatuan, bukan terpisah. Itulah kehebatan yang dilakukan oleh arkitek ini yang harus kita belajar kembali. Selain daripada itu, kita lihat jambatan. Satu contoh ialah jambatan di Bosnia. Jambatan yang dibina oleh Kerajaan Osmaniyah ini kekal sampai hari ini. Bentuk arch ini sangat terkenal, dan sesiapa yang melawat Bosnia Herzegovina dan akan menyaksikan kehebatan architecture yang ditinggalkan oleh Osmaniyah. Dan kita lihat bagaimanakah pembinaan jambatan ini sebagai contoh. Untuk kita lihat kembali bagaimanakah tamadun Osmaniyah ditonjolkan tetapi tidak termasuk dalam sejarah moden hari ini. Dan umat Islam sendiri banyak menulis tentang Andalusia. Memang benar, tetapi mereka tinggalkan apa yang berlaku di Osmaniyah, sebab Osmaniyah ini ialah musuh kepada Barat, dan Barat tidak memberikan perhatian kepada sains yang dikembangkan dalam tamadun di sini. Dan kita lihat umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri pada akhir kejatuhan Osmaniyah turut memusuhi kerajaan mereka sendiri. Inilah di antara sebab bahawa peninggalan ini tidak ditunjukkan sampai hari ini. Tuan-tuan cuba lihat pemandangan yang indah ini ialah suasana di bawah Osmaniyah dengan pavement yang cukup indah, menggunakan binaan tertentu dan bunga-bunga dihias sepanjang jalan sebagai satu identiti Osmaniyah.
sama ada di Istanbul ataupun di Bursa ataupun di mana saja di bawah naungan Osmaniyah, kita lihat bahawa keindahan, kebersihan ialah tumpuan utama dalam pembadaran ataupun dalam pemenangan perkembangan pembadaran. Dan saya ingin berkongsi juga dengan para pendengar sekalian, tokoh yang hebat dalam astronomi iaitu Ali Qushayr. Dan dia adalah merupakan ahli tokoh falak yang sangat dikenali di Kerajaan Osmaniyah, tetapi tersembunyi namanya di luar Osmaniyah. Bahkan saya percaya ulama alam Melayu banyak menyalin daripada Ali Qushayr. Kisahnya Ali Qushayr ialah ahli falak yang bekerja di Balai Cerap Ulubek di Samarkand. Dan apabila Samarkand dilanggar oleh musuh ataupun dikalahkan oleh musuh, maka Ali Qushayr lah yang membawa zish falak, buku falak, jadual falak daripada Samarkand diselamatkan ke Istanbul, dan Istanbul menjadi pusat perkembangan falak yang terkenal. Tetapi sayang, apa yang berlaku di Eropah kemudian ditinggalkan nama Ali Qushayr ini, sehingga ahli falak negara kita pun jarang mendengar nama Ali Qushayr. Hari ini mari kita kenal kembali Ali Qushayr dan para pelajar yang ingin melakukan kajian sama ada peringkat sarjana ataupun PhD. Saya cadangkan ambillah satu kitab untuk ditahqiqkan ataupun dikaji kembali apakah hasil yang dilakukan oleh tokoh yang hebat ini. Selain daripada itu, perbincangan falak di sana ialah melibatkan dengan hilal, melibatkan dengan permulaan hari bulan, termasuk Ramadan, termasuklah Syawal, termasuklah gerhana matahari. Satu pencapaian yang cukup hebat dalam kurun yang ke-15. Ketika Eropah tidak ada sebarang saintifik, dan Newton lahir 300 tahun kemudian daripada gambar ini. Ketika umat Islam mengembangkan falak di Istanbul, di Bursa, di seluruh kawasan Osmaniyah, kita lihat di England masih belum lahir Newton yang lahir dalam kurun yang ke-18, 17 dan 18. Dan kita lihat kurun yang ke-14, 15 ialah kawasan yang cemerlang pembinaan tamadun berlaku di Istanbul dalam kerajaan Osmaniyah. Bukan saja di Istanbul tetapi seluruh wilayah Islam rantau Osmaniyah, mereka lakukan perkara yang sama, termasuk Balai Cerap dan sebagainya. Di Istanbul ada Balai Cerap yang terkenal, dan kita lihat tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh ulama falak Osmaniyah cukup mengagumkan. Ini satu contoh. Mereka membicarakan tentang gerhana matahari, gerhana bulan, bagaimanakah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Ketika Eropah masih belum percaya bahawa gerhana ialah berlaku kerananya jisim langit berada dalam satu line. Mereka mengatakan bahawa bulan sedang dimakan oleh naga dan sebagainya. Itulah suasana di antara dua darjat antara Islam dengan Barat. Barat hampir tidak ada sebarang teknologi ketika itu. Dan kita tunjukkan kembali, bukan untuk berbangga tetapi untuk melihat kebenaran sejarah yang hakiki, supaya kita tahu apakah yang kita harus pelajari daripada sejarah ini. Tuan-tuan yang saya hormati, para pendengar yang dikasihi, kita lihat bagaimanakah pengukuran bintang, bagaimanakah jadual zish azyaj yang dikaitkan dengan cakrawala, dengan berbagai-bagai jerim langit, menggunakan ilmu trigonometri. Ilmu trigonometri diasaskan oleh umat Islam, digunakan di Andalusia, dikembangkan di Osmaniyah, akhirnya dibawa ke Barat. Tetapi sayang, asal-usul ilmu ini tidak dinyatakan oleh Barat. Sampai hari ini mereka tidak pernah iktiraf, sedangkan apabila kita ukur sudut, kita mulakan daripada kanan ke kiri, bukan sebagaimana Barat, mereka bekerja daripada kiri ke kanan. Dan inilah di antara kesan peninggalan umat Islam yang cukup hebat untuk kenal-kenal. Seorang lagi tokoh mereka bernama Taqiyuddin Syami, seorang ahli matematik yang sangat-sangat luar biasa, masih mempunyai manuskrip yang banyak dalam arkiv di Istanbul umpamanya, tetapi tidak ditonjolkan sebagai seorang ahli matematik yang hebat dunia. Yang kita tunjukkan ialah Newton, yang kita tunjuk ialah Euler, sedangkan Euler hanyalah muncul 400-500 tahun kemudian daripada perkembangan dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah. Tetapi sayang, penulis sejarah tidak banyak membincangkan. Bahkan saya tanya ahli saintis atau ahli matematik Istanbul, mereka Syamin, bagaimanakah orang luar daripada Osmaniyah dapat menghayati perjuangan ini, sedangkan mereka sendiri, bahawa orang Osmaniyah orang Turki sekali hari ini yang tidak dapat membaca tulisan Arab, mereka tidak tahu membaca bahasa mereka sendiri,
tulisan Osmani, mereka tidak dapat membacanya dan mereka begitu jauh daripada tamadun mereka sendiri sebab mereka telah disekularkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan sejarah ini cukup menyayat hati. Kita lihat juga dalam kesempatan ini, ilmu botani, ilmu tentang zoologi dikembangkan dalam tamadun Osmaniyah. Tetapi tidak banyak yang kita dapat hasilnya dan antara contohnya bagaimanakah kajian tentang botani dikembangkan dalam tamadun Osmaniyah yang harus kita tunjukkan kembali. Dan sekali lagi saya seru kepada pelajar-pelajar yang ingin melakukan kajian tentang sarjana, peringkat sarjana ataupun peringkat PhD supaya melihat kembali sejarah yang ditinggalkan oleh Osmaniyah ini sehingga kita dapat merasakan sesuatu yang indah yang ditinggalkan oleh Islam, dan itulah sebagai mukadimah kepada perjuangan ataupun ilmu yang dikembangkan oleh tamadun Osmaniyah. Dan wallahu a'lam. Silakan. Ya Ustaz, silakan. Mohon maaf, lupa buka tadi. Jadi terima kasih tadi Doktor perhuraian yang cukup luar biasa tentang tokoh-tokoh yang saya rasa tokoh-tokoh ini ramai dalam kalangan kita belum pernah dengar namanya. Bagi saya sendiri pun Mimar Sinan saja yang saya rasa saya pernah dengar sebagai tokoh seni bina Turki yang cukup terkenal. Okey, kemudian Ali Kushi, satu nama baru, seorang pakar falak yang kalau benarlah bahawa dia telah memberi manfaat ataupun catatan beliau, ilmu beliau telah dicatat oleh ulama Melayu, ini menunjukkan bahawa kita berhutang budi dan sangat besar kepada Osmaniyah, juga menunjukkan bahawa hubungan orang Islam dengan orang Islam Melayu, maksud saya orang Melayu, ulama Melayu dengan Osmaniyah adalah sangat akrab, dan ini juga menunjukkan bahawa ketika zaman Osmaniyah, walaupun dengan kejatuhan Andalus, kerajaan Islam Andalus, ilmu sains dan juga falak dan sebagainya tidak pernah hilang, tetapi ia berkembang. Kerana kalau dilihat sejarahnya, apabila orang-orang Islam di Andalus ataupun di Sepanyol pada hari ini telah dibunuh beramai-ramai oleh Isabel dan suaminya, sebahagian besar daripada mereka telah pun melarikan diri ke Turki. Jadi tidak mustahil sekiranya sebahagian daripada ilmuwan mereka juga berada bersama dengan golongan yang diselamatkan dan sampai ke Turki, dan ilmu-ilmu yang berada di Andalusia telah pun dipindahkan ke Turki secara tidak langsung, menyebabkan Turki yang kemudian membangun menjadi sebuah empire, mendapat manfaat daripada warisan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh ilmuwan-ilmuwan cendekiawan Andalusia. Maka tidak peliklah kita lihat sebenarnya bahawa Osmaniyah juga sebenarnya mewarisi keilmuan daripada Turki dan menyebabkan mereka berkembang dari segi aspek sains dalam sebarang bidang, matematik, falak, seni reka dan sebagainya. Malah sebenarnya Doktor, ya, satu benda yang kita kurang dedahkan juga bahawa penciptaan banyak benda-benda moden yang hari ini kita lihat ada, tetapi sebenarnya berasar ataupun diasaskan secara prinsipnya pada zaman Osmaniyah. Yang kita lihat hanyalah di Andalusia. Mungkin Doktor kita boleh bentangkan sedikit tadi tentang tokoh, tapi mungkin kali kita lihat apakah ada penciptaan perkembangan yang hebat pada zaman Osmaniyah yang memberi kesan ataupun dapat kita manfaatkan pada hari ini. Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Kita lihat sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat ketenteraan yang dikembangkan oleh Osmaniyah. Dan kita sebut dalam kuliah yang pertama barangkali bagaimana kata susunya tentera Osmaniyah yang diasas kepada jihad, yang berjuang untuk akhirat, dan inilah tentera yang sangat ditakuti. Tentera yang sangat takuti sebab mereka pergi untuk mendapat syahid dalam perjuangan, dan mereka yang pergi untuk mati tidak dapat dikalahkan untuk mereka yang berjuang untuk hidup.
Orang berjuang untuk syahid tidak dapat dikalahkan oleh mereka yang berjuang untuk hidup. Dan inilah gambaran yang dilakukan oleh Raja Osmania. Dan kita lihat apabila mereka melakukan serangan, satu teknik peperangan yang cukup indah yang harus kita pelajari kembali. Bagaimanakah susunan tentera Osmania? Yang di depan ialah tentera yang disebut sebagai tentera elit mereka. Dalam bentuk separuh bulatan, mereka lakukan sebagai pembantu kepada kumpulan yang depan. Di kiri dan kanan ada tentera berkuda. Di paling hujung ialah bagaimanakah disusun pertahanan, termasuklah meriam dan sebagainya. Dan belakang sekali ialah sebagai satu bala tentera yang bersedia untuk pergi ke mana-mana, dan ialah satu bentuk peperangan yang tidak dapat dikalahkan oleh tentera Eropah. British kalah berkali-kali kepada tentera Osmania. Dan tuan-tuan, kita lihat dalam negara kita, taktik peperangan yang dikaji ialah taktik peperangan British. Ketua Pegawai Tinggi Tentera kita, saya pernah berbincang, mereka hanya mengkaji tentang taktik peperangan British yang sentiasa kalah dengan Osmania. Tetapi mereka tidak pernah tahu tentang bagaimanakah strategi tentera Osmania yang ketika itu menjadi tentera yang terbaik dunia, dan sentiasa British kalah. British hanya menang dalam Perang Dunia Pertama dengan Osmania. Selepas Osmania kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan bila British bersendirian menentang Osmania, masih kalah lagi British. Dan tentera kita masih mengkaji teknik peperangan British yang ketinggalan dalam konteks apabila kita bandingkan dengan Osmania. Dan hari ini saya seru kepada pegawai tentera kita, kajilah bagaimanakah pembentukan tentera Osmania yang boleh kita pelajari bagaimanakah sebab sejarah mereka. Mereka menang dalam peperangan menentang Eropah ketika itu, ketika Sultan Sulaiman Agung, dan mereka menawan Romania, menawan Serbia dalam masa sejam setengah yang tidak pernah berlaku dalam mana-mana sejarah peperangan. Dan cuba bayangkan, mereka bergerak selama sejauh 1000 km bertemu dengan musuh di negara musuh, dan musuh 2 kali lebih besar daripada mereka, dan tentera Islam dengan taktik peperangan yang disusun oleh Osmania mengalahkan dalam masa 1 jam setengah saja, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Bahkan peperangan Badar, peperangan yang dipimpin Rasulullah pun memakan masa yang lebih lama. Tetapi inilah yang harus dicongkir kembali oleh pegawai tentera kita sekiranya kita benar-benar ingin kembali melihat bagaimanakah keagungan tentera Osmania. Sedangkan Turki sendiri tidak ingin melihat bagaimanakah kehebatan tentera Osmania satu masa dulu. Rupa-rupanya Turki selepas zaman Atatürk, ketika zaman Atatürk, mereka musuh kepada kerajaan mereka sendiri yang disebut Osmania pada ketika itu. Tuan-tuan yang saya hormati, tentera Osmania mempunyai satu kawasan, satu bentuk tentera elit yang disebut sebagai Inkişariye. Dan mereka lah yang menjadi tonggak besar kepada tentera Osmania. Dan mereka berani, dan mereka berjuang untuk akhirat, bersedia untuk syahid bila-bila masa, dan mereka menyimpan misai yang panjang. Tujuannya ialah untuk menakutkan musuh. Dan kadang-kadang mereka pakai tindik untuk menunjukkan mereka ganas, dan itulah tentera Inkişariye yang sangat ditakuti oleh seluruh tentera Eropah. Tuan-tuan, kita lihat umat Islam. Umat Islam lah yang menciptakan roket. Umat Islam lah yang mencipta torpedo. Tetapi sayang, ciptaan umat Islam di Osmania tak pernah disebut oleh Eropah. Tetapi akhir sekali Amerika terpaksa mengakui teknologi NASA Aerospace Amerika dipinjam daripada kerajaan Osmania. Roket yang kita hantar ke langit, kita pinjam daripada teknologi Osmania. Akhirnya diakui oleh mereka selepas mereka menjadi negara superpower sekarang. Dan tuan-tuan, Rusia pernah mendahului Amerika di dalam konteks untuk menjelajah angkasa raya. Rusia juga bergantung pada teknologi Muslim sebab ketika itu Andalusia ataupun kita namakan Samarkand, kita sebut Tashkent ialah negara Islam. Bahkan teknologi yang membina roket Rusia ialah dilakukan oleh Islam antaranya. Dan pelancar Rusia masih berada di negara Islam, di Kazakhstan. Dan itu menunjukkan bahawa siapakah yang sebenarnya yang terlibat dengan teknologi Rusia. Umat Islam di Osmania, umat Islam, dan Amerika hanyalah meniru teknologi roket yang dibina oleh Osmania. Tuan-tuan, kita lihat
tentera Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama tidak dapat menahan lagi sebab dunia bersatu untuk menjatuhkan Osmaniyah. Dan tentera senjata yang digunakan Osmaniyah dalam Perang Dunia Pertama tidak kurang hebat, tetapi oleh kerana seluruh dunia berpakat untuk menghancurkan, dipimpin oleh Yahudi, tuan-tuan. British ialah Yahudi. Perdana Menteri mereka ialah Yahudi. Dan mereka merancang Perang Dunia Pertama untuk menghancurkan Osmaniyah. Walaupun berbagai-bagai alasan yang mereka berikan, tetapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan Islam dalam Perang Dunia yang pertama lagi. Dan inilah pakaian tentera Osmaniyah. Dan mereka datang dengan jihad. Jihad mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waliyakun jishan doma muzaffar. Dan kamilah tentera yang berjuang atas nama Allah. Dan tuan-tuan, apakah ada tentera hari ini yang seruannya lah Allahu Akbar? Saya rasa tidak ada. Saya rasa tidak ada. Dan barangkali kita dengar seruan Allahu Akbar dalam jihad, barangkali Osmaniyah. Barangkali, dan kita lihat betapa bergetar jiwa kita bila kita difilmkan lagu yang pembukaan Istanbul, pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Mahmud Fatih, bagaimanakah mereka seru Allahu Akbar. Dan tuan-tuan, kerajaan yang begitu agung dikatakan kerajaan yang anti-Islam. Kerajaan yang korup, itulah yang dijajah oleh Barat, disambung oleh umat Islam sendiri. Dan kita lihat bagaimanakah perancangan mereka untuk menjatuhkan Osmaniyah, sedangkan dia adalah sambungan daripada Khalifah Ar-Rasyidin. Dan kita lihat torpedo dicipta oleh umat Islam. Penciptanya namanya Al-Ghazi Hasan Jalabi. Sehingga Hasan ini disebut sebagai Hasan Ar-Ramah. Maksudnya Hasan tukar roket. Ketika Eropah masih gelap. Dalam kurun ke-17 baru Newton baru lahir di England, baru nak lahir, dan umat Islam sudah ada roket, sudah cipta torpedo, tetapi sejarah ini tidak pernah ditonjolkan oleh Barat. Mereka ambil terciptaan ini, tetapi mereka lupa untuk berikan kredit kepada siapakah pencipta sebenarnya. Dan hari ini mari kita kenang sama-sama untuk melihat keagungan Islam. Dan inilah Hasan Romah lukisannya. Dan inilah torpedo pertama yang diciptakan oleh beliau, dan dia mencipta pada tahun 695 Hijriah dalam kurun ke-12 Masehi, dan dalam pembukaan Istanbul, torpedo ini telah digunakan. Hari ini tuan-tuan, kebanyakan negara moden menggunakan torpedo dalam bentuk yang sangat-sangat canggih, tetapi asalnya ialah dibina oleh umat Islam Osmaniyah yang tidak pernah diberi kredit oleh sesiapa dalam angkatan tentera. Mereka tidak pernah sebut bahawa meriam, mereka tidak pernah sebut tentang torpedo, roket ialah logistik ataupun logistik umat Islam ketika membuka Konstantinopel. Tuan-tuan yang saya hormati, kapal selam pertama di dunia. Kapal selam pertama dunia dipunyai oleh Osmaniyah, dan inilah yang disebut sebagai Hamidiyah. Rawasah Hamidiyah, iaitu kapal perang, kapal selam yang pertama yang dipunyai oleh kerajaan Osmaniyah, dan Osmaniyah memimpin teknologi pada masa dulu. So Osmaniyah tentera terbesar dunia ketika itu, tetapi semuanya telah dipadamkan sejarah ini, sehingga umat Islam sendiri tidak tahu bahawa Osmaniyah menguasai 3 benua. Benua Asia, benua Eropah dan benua Afrika, tetapi sejarah hanya tinggal sejarah. Hari ini kita hanya kenang sejarah Osmaniyah dalam kenangan. Dalam Perangan Dunia Pertama, teknologi yang digambarkan Turki sebagai negara sakit masih tidak dapat dikalahkan oleh British, kecuali British berpakat dengan Perancis, Amerika dan seluruh tentera Eropah, dan akhirnya Osmaniyah kalah. Benar, tetapi teknologi yang dibina ialah teknologi kerjasama dengan Jerman dan sebagainya, menunjukkan bahawa Osmaniyah bukanlah satu negara kerajaan yang boleh dipermainkan oleh Eropah. Dan kita lihat tentera canggih, alat-alatan canggih peperangan yang dibina oleh umat Islam begitu hebat, dan menggambarkan bahawa Osmaniyah ialah tentera terbesar dalam kurun yang ke-19. Dan ini diakui oleh semua negara yang terlibat dengan ketenteraan, dan mereka mengakui Osmaniyah memulakan sejarah tentera yang terhebat dalam dunia moden hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, senjata terakhir Islam ialah penampar tawa. Penampar yang diusahakan oleh kerajaan Osmaniyah apabila peluru telah habis, senjata telah habis, mereka menggunakan penampar, dan penampar ini mempunyai teknik yang sangat-sangat hebat, sehingga yang kena tampar mungkin pengsan atau mati. Orang Turki, Osmaniyah, tentera elit mereka
mempunyai kepakaran penampar, dan penampar ini selalunya berakhir dengan kematian. Tuan-tuan, itulah Osmaniyah, dan teknik penampar ini diamalkan sekarang dalam pertandingan, dan sekiranya dilakukan oleh orang Turki, barangkali mereka yang ditampar barangkali pengsan ataupun boleh meninggal dunia. Dan itulah teknik terakhir Kerajaan Osmaniyah dan tentera British, beberapa ramai kata British yang ditampar oleh tentera Osmaniyah yang tidak disebut dalam sejarah kekalahan British demi kekalahan, dan mereka tidak pernah menang dengan Osmaniyah kecuali selepas mereka bergabung dengan tentera Eropah yang lain. Tuan-tuan, satu lagi pencapaian yang dilakukan oleh Osmaniyah. Rekod dunia mengatakan robot diciptakan ketika zaman Osmaniyah. Lebih tepat ketika pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang terakhir. Dan dihadiahkan robot ini kepada Jepun. Satu episod dalam sejarah dunia, tuan-tuan, yang digelapkan oleh orientalis ialah hubungan tentera di antara Osmaniyah dengan Jepun. Apabila saya sebutkan hubungan tentera Osmaniyah dengan Jepun, dia menimbulkan kontroversi yang sangat besar dalam sejarah negara kita. Tetapi ini benar, tuan-tuan. Jepun dan Osmaniyah bergabung tenaga untuk menghalau British, Belanda, Perancis dan lain-lain yang menjajah negara Islam. Lebih khusus, Osmaniyah menggabungkan tenaga dengan Jepun untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Tapi sayang, orang Melayu di tanah Melayu sangat sayang dengan British. Sehingga Jepun datang menghalaukan British, mereka mengatakan Jepun menyerang Melaya dan mereka pertahankan Melaya bersama dengan British. Mereka pertahankan British menentang Jepun, sedangkan Jepun ada ikatan dengan Osmaniyah untuk menghancurkan British, tetapi sejarah belum ditonjol sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Maharaja Jepun menerima robot yang pertama dalam sejarah pembinaan robot daripada Sultan Abdul Hamid. Gambar mereka berdua. Di tengah-tengahnya robot yang dibina kemudian di Jepun, sehingga akhir ini Jepun merupakan pembina robot yang terbaik dunia. Dan sejarah awalnya ialah Jepun terpegun dengan robot yang dihantar oleh Osmaniyah, dan ini berlaku dalam akhir kurun ke-19. Dan inilah kapal tentera Osmaniyah, kapal perang Osmaniyah yang terbesar dunia, yang bernama Utogol, yang difilmkan hubungan diplomatik di antara Jepun dengan Osmaniyah. Hasilnya, masjid pertama di Jepun dibina berdasarkan kepada hubungan ini. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah British cukup takut bila kapal ini sampai di Singapura. Sedangkan British bersama tentera Melayu ingin menghancurkan Islam. British ingin menghancurkan Islam bersama dengan tentera Melayu. Dan Osmaniyah membuat satu trik bahawa kapal yang mereka sampai di Singapura ini daripada misi daripada Istanbul ke Jepun, mereka mengatakan kapal ini kapal dagangan dan nakhodanya ialah orang biasa, sehingga sampai di Singapura mereka tukar hak nakhodanya, meletakkan panglima perang armada Osmaniyah sebagai panglima perang dalam kapal ini, sehinggalah terperanjat British sebab orang Melayu ada yang telah bersama dengan Osmaniyah untuk menentang British sendiri. Sedangkan sebahagian orang besar, orang Melayu bersama British, pertahankan British di dalam Melayu ini. Dan sejarah belum berakhir. Tuan-tuan, mari kita lihat perkembangan selanjutnya. Saya tidak panjangkan di sini sebab penuh kontroversi. Kapal yang berlayar daripada Istanbul berhenti di Singapura, tujuannya lah untuk beritahu orang Melayu yang duduk bersama kamu British itulah musuh umat Islam. Kenapa kamu orang Melayu sangat sayang pada British? Musuh Allah. Kamu bertahan ke British, mati-matian. Dan kami ingin beritahu bahawa kamu tersalah, bahawa kamilah tentera Islam yang membantu kamu, tetapi kamu telah bersama dengan tentera musuh Allah. Kamu pertahankan British, kamu pegang bendera salib untuk menentang kami. Dan itulah barangkali hubungan pertama antara Osmaniyah dengan Jepun dan meninggalkan kesan yang cukup indah dalam sejarah tanah air. Dan Mufti Osmaniyah ketika melancarkan Perang Dunia Pertama, wajib umat Islam sedunia memberi sokongan kepada jihad yang dilancarkan Osmaniyah. Wajib menyokong Jerman yang bersama Osmaniyah. Wajib menyokong Jepun yang bersama Osmaniyah. Tuan-tuan, tapi umat Islam tidak memegang pada fatwa ini. Mereka pegang fatwa bahawa British ialah ketua kita yang harus kita bela.
Kita harus bermati-mati pertahankan British, dan British berterima kasih sebab tentera Melayu berkorban diri mereka sehingga mereka dapat keluar daripada Singapura dengan selamat, sebab tentera Melayu pertahankan mereka, dan mereka sebut bahawa pertahankan British lah pertahankan negara. Memusuhi British sebagai dilakukan ulama kita ialah musuh negara. Sedangkan ulama kita, berapa ramaikah yang dibunuh oleh British? Dan sejarah negara kita harus kita tulis kembali. Sama seperti sejarah Osmaniyah, harus kita tulis kembali dalam bentuk yang benar. Dan kebenaran itulah pahit. Dan setiap kali saya sebut kali ini, saya akan ditentang oleh kebanyakan oleh pendengar saya sebab mereka menentang tanpa ilmu. Kajilah seluruhnya dalam tulisan yang tulis oleh Osmaniyah, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepun, dan kemudian bandingkanlah apa yang ditulis oleh British, sebab British sangat benci kepada Jepun, British sangat benci kepada Jerman, sedangkan Jerman lah yang menolong Islam dalam Perang Dunia Pertama. Dan oleh kerana kita bersama British, kita benci Jerman sampai hari ini, tapi bila beli kereta Mercedes yang buatan Jerman, dan kita hypocrite dalam konteks ini. Tuan-tuan, ini rupa moyang kita. Datuk kita setia dengan British. Mereka sembah British dan pertahankan British atas nama pertahankan negara. Dan inilah sejarah yang belum selesai ditulis. Bila kita kenal Osmaniyah sampai di Singapura, beritahu pada tentera Melayu ini, wahai Melayu, kamu ialah Islam, kenapa kamu khidmat dengan British? Mari kita bersama dengan teman Islam. Dan apakah yang berlaku, tuan-tuan? Sebahagian daripada tentera Melayu yang sedar, mereka menentang British dan bersama Osmaniyah, dan mereka ditembak mati dalam peristiwa syahid mereka, sebab mereka baru sedar mereka berkhidmat kepada British dan bukan kepada Islam. Dan subhanallah, mereka keliru, tuan-tuan, sebab berita tidak sampai kepada mereka. Mereka sangka British lah yang perjuangkan negara ini, sedangkan British lah musuh negara kita. Tuan-tuan, itulah barangkali sikatan pencapaian dan dilema perjuangan yang dihadapi oleh tentera Osmaniyah. Barangkali saya serahkan kepada Ustaz untuk ulas sedikit jelas perkara yang penting dalam jabatan tadi, dalam sebutan tadi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, satu huraian yang cukup panjang tentang betapa penting sejarah. Kalaulah tidak ada sejarah, maksudnya kalau orang yang buta sejarah, kalau orang yang ditipu sejarahnya, akan menyebabkan akhirnya kita melihat hero yang hebat, hero yang perkasa, hero yang berjasa sebagai musuh yang hodoh wajahnya. Sebaliknya sejarah boleh mengubah seorang valiant, seorang penjahat, seorang perampas, seorang penjajah bertukar menjadi hero yang kononnya menyelamatkan kita. Jadi inilah yang kita saksikan pada hari ini sebagai musuh, sebagai satu kelemahan, sebagai sesuatu yang memalukan kepada umat Islam, sehingga kita terlupa sumbangan yang telah diberikan oleh Osmaniyah kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sehingga ke hari ini kesan itu kita tak dapat kesan. Maka wacana pada kali ini memang untuk menyedarkan orang Melayu bahawa Osmaniyah adalah payung umat Islam. Mereka yang melindungi kita daripada ancaman luar sebelum ini. Kerana itu apabila kalahnya, jatuhnya kerajaan Osmaniyah, ketika itu negara-negara umat Islam menjadi seperti anak ayam yang kehilangan ibunya. Mereka dijajah, mereka dijarah, mereka dimusnahkan oleh anjing-anjing penjajah daripada Perancis, daripada Itali, daripada Belanda, daripada British, dan menjadikan tanah umat Islam yang telah tidak ada payungnya ini seperti daging yang direbut oleh anjing-anjing yang buas. Dan itulah yang berlaku kepada kita. Tetapi 1000 kali sayang malang apabila umat Islam di tanah Melayu ini diwawakan seolah-olah Osmaniyah itulah musuh yang paling hebat, dan British yang telah menjajah kita sebagai hero yang kononnya menyelamatkan kita. Malah sampai ke hari ini wira-wira yang dianggap sebagai hero ini oleh British ini diraikan tiap kali kita menyambut kemerdekaan, sedangkan kita merdeka daripada penjajahan British.
tiba-tiba apabila menyambut kemerdekaan, hari pembebasan negara kita, kita jemput veteran-veteran askar British yang pernah berkhidmat di negara kita. Bukan berkhidmat kepada orang Melayu, tetapi berkhidmat kepada kerajaan British ketika itu. Dan lebih malang lagi, supaya boleh tuan saksikan bahawa orang Melayu sendiri berkhidmat bersama dengan penjajah untuk menghalang gerakan pembebasan tanah Melayu daripada penjajahan British. Dan sudah tentulah golongan yang paling kuat menentang penjajah ini adalah golongan ulama. Berapa ramai ulama yang ditangkap, dihalau, dibunuh dan sebagainya, semata-mata untuk menutup gerakan pembebasan daripada British yang memang dilakukan. Seruan ini dilakukan oleh para ulama kerana ulama yang paling sedar bahawa sebuah negara Islam tidak boleh dijajah oleh sebuah negara kufar, kerana orang kafir ini apabila menjajah negara Islam, mereka akan menukarkan agama penduduknya kepada agama mereka, atau sekurang-kurangnya mereka menerapkan ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan Islam. Buktinya jelas, kita boleh lihat pada hari ini, walaupun kita lebih 60 tahun merdeka, tetapi kita masih mengamalkan sistem perundangan, undang-undang berdasarkan British Common Law. Kita takut untuk menggunakan undang-undang Islam, kononnya kerana kita masyarakat majmuk. Sedangkan undang-undang Islam mengikut sejarahnya telah pun digunakan beratus tahun di Melaka, di Pahang, di Aceh dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini kita takut untuk beramal dengan undang-undang Islam, kononnya undang-undang Islam tidak boleh menjamin keadilan. Apakah undang-undang yang dicipta manusia itu lebih adil? Malah hari ini kita boleh lihat dengan lebih jelas lagi, ialah bagaimana sekularisme yang dibawa dalam pendidikan menemui kegagalan. Sekular bukan bererti mereka ini menolak Islam sepenuhnya. Ya, saja agama Islam ada, yang anak tuan-tuan belajar itu saja agama Islam ada. Tetapi sekularisme ini maksudnya mereka meletakkan agama Islam, fiqh, tauhid, sirah dalam satu subjek adalah seminggu 2 kali. Sedangkan subjek-subjek lain, sains, geografi, matematik, semuanya diletakkan dalam subjek yang tidak boleh bercampur dengan agama. Ustaz yang mengajar beragama, sains diajarkan oleh cikgu-cikgu yang lain. Maaf, serangan kucing. Baik, dan ini menyebabkan kita lihat bahawa negara kita belum boleh menerima bahawa Osmaniyah adalah payung umat Islam yang telah membayung kita lama. Dan hari ini kita nak sedarkan umat Islam tentang tokoh-tokoh hebat yang sebenarnya berjuang untuk umat Islam, bukan untuk bangsa Turki. Misalnya semalam Dr. saya post tentang seorang tokoh, iaitu Fakhruddin Pasha, Omar Fakhruddin Pasha, seorang pegawai Osmaniyah yang mempertahankan Madinah dengan jiwa dan raga dia, sampaikan dia terpaksa, pasukan mereka terpaksa makan belalang kerana dikepung oleh orang Arab, iaitu daripada pemimpin ketika itu. Orang Arab sendiri mahu menjatuhkan Osmaniyah. Malah sentimen kebencian kepada Osmaniyah ini, Dr. merebak di Mekah, di Madinah, di Mesir dan hampir semua negara yang sebenarnya berpayung di bawah Osmaniyah. Tokoh-tokoh ini tidak pernah disebutkan di mana tempat. Sebab itu bila disebutkan, saya tuliskan bahawa the tiger of desert, tiada siapa pun pernah mendengarnya, kan? Dan itu menarik perhatian ramai orang. Maka mungkin tokoh-tokoh ini kita boleh bentangkan suatu hari nanti. Tapi sebelum itu, tokoh paling hebat tentang Osmaniyah dan menaikkan nama Osmaniyah sebenarnya ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitu beliau yang telah membebaskan kota dan cukup hebat dan menjadi agung sampai hari ini. Sehingga nama Muhammad Fatih ini dikenali oleh orang Melayu, dan ramai yang beri nama Al-Fatih kepada anak mereka sebagai mengambil semangat jihad. Tapi orang tidak tahu di sebalik Al-Fatih itu siapakah yang telah membina seorang Al-Fatih dan membina askar-askar yang terbaik ketika itu sehingga boleh membebaskan kota yang ditawar ini. Betul, mungkin kita boleh bahaskan sikit tentang tokoh-tokoh ini dan tokoh-tokoh lain juga yang sebenarnya telah berjasa kepada umat Islam keseluruhannya. Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Kita lihat
dalam kuliah kita yang lepas, kita lihat bagaimana pembukaan Istanbul, pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel ialah simbol kerajaan Kristian Byzantine dan telah diubah menjadi Islambol, bandar Islam, dan orang Malaysia sebut Istanbul. Inilah kota Istanbul yang gemilang, sangat strategik. Dia duduk persimpangan di antara tiga benua, benua Eropah, benua Afrika, dan Asia. Dan cukup menarik, saya ingin melihat bagaimanakah toleransinya umat Islam apabila Al-Fatih telah berjaya membuka Konstantinopel. Dan tempat yang pertama yang dituju ialah di Gereja Hagia Sophia. Dan tujuanlah untuk memberikan keamanan. Kami datang ialah untuk memberikan keamanan. Islam membawa rahmat kepada seluruh dunia. Dan ini yang gagal ditulis oleh penulis orientalis dalam sejarah yang ditulis oleh Islam. Sebaik saja pembukaan Istanbul dilakukan oleh Al-Fatih. Tempat yang pertama yang dituju oleh Sultan Fatih ialah Gereja Hagia Sophia. Dan tujuan untuk menyatakan bahawa kami datang bukan untuk merosakkan ataupun untuk menghalang agama lain daripada laksanakan. Kami ingin nyatakan bahawa Islam adalah agama toleransi. Kami akan berikan kamu kebebasan untuk beragama, termasuklah untuk meneruskan amalan di gereja kamu. Dan ketika itu, mereka tidak tahu bahawa mereka sangka bahawa umat Islam sama seperti umat lain yang membunuh musuh mereka selepas mereka menang. Dan mereka menutup pintu gereja Hagia Sophia. Tetapi ada seorang pendeta mereka yang membuka, terperanjat kerana melihat keindahan, kebaikan ditunjukkan Sultan Al-Fatih dengan penuh toleransi dan mohon untuk masuk gereja mereka, dibenarkan, dan pendeta-pendeta yang bersembunyi turut keluar bersama-sama, dan mereka tidak sangka bahawa pemimpin terbesar umat Islam ini memberikan toleransi mereka, kebebasan kepada mereka, dan mereka memeluk Islam beramai-ramai. Ini tidak pernah dinyatakan dalam sejarah barat. Pendeta-pendeta, padri-padri yang berada di dalam Hagia Sophia memeluk Islam sama ada sepenuh atau tidak, tetapi dalam sejarah Islam mengatakan wa'alanu islamahum wa qad amara al-Fatih min ba'd bitahwil kanisa ila masjid. Dan selepas itu, apabila mereka telah memeluk Islam, dicadangkan oleh Al-Fatih bahawa sekiranya kamu Islam, marilah kita sama-sama untuk menukar gereja ini kepada masjid, dan saya akan beli dengan harta saya sendiri dan dibeli oleh Sultan Fatih selepas pendetanya telah memeluk Islam. Tuan-tuan, ini tidak dinyatakan oleh sejarah barat. Dan surat pembelian dan diberikan keamanan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Gambar ini menyatakan bahawa gambar Sultan Fatih memberikan surat bahawa kamu bebas untuk berada di sini. Dengan aman tentram, Islam memberikan kamu jaminan keselamatan dengan syarat kamu bayar jizyah. Umat Islam harus membayar zakat yang jauh lebih tinggi daripada jizyah yang kami letak pada kamu. Jizyah ialah untuk pertahankan, untuk wang pertahankan negara yang kamu tak perlu pertahankan negara. Dan wang itu digunakan untuk pertahankan kamu daripada musuh daripada luar. Dan umat Islam diwajib membayar zakat yang jauh berganda-ganda lebih tinggi daripada jizyah. Jizyah untuk bukan Islam, zakat Islam, fair and square. Itulah Islam. Tetapi sayang, mereka tidak nyatakan kebenaran ini. Dan tuan-tuan, inilah surat yang surat ijazah ataupun surat pembelian gereja Hagia Sophia ditukarkan kepada masjid dengan persetujuan, sebab kebanyakan padri telah memeluk Islam, dan oleh sebab itu bertukarlah gereja Hagia Sophia yang sangat kontroversi ini menjadi masjid buat pertama kali. Dan saya ingin menyebut tentang ucapan Sultan Fatih sebaik saja 2-3 hari selepas pembelian masjid ini ataupun gereja yang tukar masjid. Dia mengatakan seperti berikut. Dia kata sesiapa saja yang bakal menukarkan status wakaf yang saya letakkan kepada Hagia Sophia ini sebagai wakaf pribadi saya. Siapa yang menukarkan Hagia Sophia ini kepada selain pada masjid, dan ketahuilah bahawa dia telah melakukan satu keburukan yang sangat besar yang berhak laknat Allah ke atasnya. Bi ikhraj Hagia Sophia min kauni masjidan aqulu fi hudurikum jami'an annahu yakunu qad irtaba al-kabar anwa al-haram wa ikhtaraf ithma. Dan saya isytiharkan dia telah melakukan sebesar-besar dosa, dan saya isytiharkan masjid ini kekal buat selama-lamanya sebab saya telah wakafkan kepada umat Islam. Dan inilah ucapan Al-Fatih pada tahun 1453.
Inilah yang dilaporkan secara jahat oleh orientalis. Orientalis mengatakan apabila sebaik saja Al-Fatih masuk ke Konstantinopel, dia membunuh seluruh Kristian. Dan tuan-tuan, subhanallah, bercanggah sama sekali dengan apa yang berlaku sebenarnya. Tuan-tuan yang baca buku sejarah Osmaniyah di dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan ada kemungkinan besar akan ditipu fakta ini. Bahkan saya beritahu pelajar saya, kalau dalam bahasa Inggeris, jangan baca buku sejarah Osmaniyah, sebab kemungkinan besar kamu akan ditipu. Dan hanya ada beberapa buah dalam bahasa Inggeris yang benar-benar ditulis pada masa akhir ini yang menggambarkan hakikat keadilan Islam dalam sejarah yang dilakukan ketika zaman Islam di Osmaniyah. Tuan-tuan, inilah pemandangan Hagia Sophia dan dibina 4 menara yang besar oleh Sinan dan diletakkan frame ataupun gambar ataupun tulisan Allah, Muhammad dan sebagainya, dan sangat besar, yang apabila ditukar oleh Ataturk menjadi gereja kemudiannya, mereka ingin bawa keluar gambar-gambar Allah dan ataupun tulisan Allah dan Muhammad ini keluar daripada masjid ini. Mereka tidak berjaya sebab lebih besar daripada pintunya sendiri, dan mereka kekal di situ sebab mereka tidak boleh bawa keluar, sehingga dia kekal ada dalam apabila ditukar kembali masjid oleh Erdogan baru ini. Tuan-tuan, kita lihat sejarah toleransi Islam ketika membuka negara Balkan. Dan ini tercatat dengan tinta emas. Apa yang disebut oleh Datuk Bandar Balkan mengatakan kepada Sultan Al-Fatih, dia lebih suka melihat serban sultan daripada tiara Pope mereka sendiri. Better the Turkish turban than the papal tiara. Dan Al-Imamah At-Turkiyah Abdul Attash Al-Qadisah, dia mengatakan bahawa kami lebih rela berada di bawah Islam daripada duduk di bawah gereja kami sendiri, sebab gereja sangat zalim pada kami. Itu perkataan orang Kristian. Dan kami mengalu-alukan Islam untuk masuk negara kami, dan Islam membawa keadilan yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh gereja. Itu perkataan yang tertera, masih boleh kita baca sampai sekarang. Dan surat ini masih tuan-tuan boleh baca. Surat pengakuan ini masih boleh baca, yang ditulis dan disimpan dalam Museum Bosnia, menggambarkan toleransi Islam apabila masuk dalam sebuah negara, memberikan keamanan, kesejahteraan dan keadilan kepada semua, dan setiap rakyat adalah sama di sisi undang-undang. Apakah kita dapat jelmakan keindahan ini dalam dunia moden hari ini kecuali di bawah payung Islam? Dan itulah kenangan yang cukup indah untuk kita letakkan, kita kenang kembali. Sedangkan inilah sebabnya mereka mendakwa bahawa Islam sangat kejam, dan sejarah diherutkan oleh Barat, sehingga apa yang berlaku dalam Osmaniyah yang ditunjuk adalah keburukan, sedangkan bagaimanakah jihad Islam, bagaimanakah toleransi Islam, keadilan Islam yang ditunjukkan tidak pernah disampaikan oleh Barat secara adil. Tuan-tuan, bukti yang terakhir, ketika Perdana Menteri Moldova pernah berada di bawah Osmaniyah, dan dia melawat Turki satu masa dulu bersama ketika Presiden Erdogan masih jadi Perdana Menteri, dan dibawa melawat ke Museum Topkapi. Di situ dipamerkan pedang Sultan Sulaiman Agung, dan dia minta pada Erdogan untuk cium pedang tersebut. Heran Erdogan, kenapakah kamu ingin cium pedang yang membuka negara kamu? Dia kata sejarah yang tidak ditulis oleh Barat, yang kami simpan di Moldova, ialah keadilan yang tidak ada taranya dilakukan oleh Sultan Sulaiman yang Agung, dan saya cium pedangnya sebab dialah yang paling adil dalam sejarah negara Moldova kami, ketika kami berada di bawah Kristian, ketika kami berada di bawah Rusia, ketika kami bawah Islam. Islamlah terbaik. Dan ini perkataan yang disebut oleh Perdana Menteri Moldova. Tuan-tuan boleh saksikan bagaimanakah zaman moden ini mereka mengenang kembali untuk kembali di bawah Islam, sebab Islam memberikan keadilan kepada semua, bukan saja kepada orang Islam, tetapi seluruh yang duduk di bawah naungan Islam diberikan keadilan yang sama. Itu disebut oleh Perdana Menteri Moldova. Tuan-tuan boleh rujuk kembali sejarah lawatan Perdana Menteri ini ke Turki satu masa dulu. Tuan-tuan, satu perkara yang tidak dilaporkan dalam peperangan salib, peperangan di antara Osmaniyah dengan tentera Balkan, tentera Eropah, dan sekiranya tentera Eropah, tentera Kristian telah tercedera, mereka akan lari ke kem tentera Islam. Mereka tidak pergi ke tentera mereka. Mereka tidak pergi ke kem tentera Kristian sendiri, sebab kemungkinan mereka dibunuh oleh tentera Kristian sendiri. Sebab orang Kristian dalam peperangan salib, mereka tidak akan membiarkan tentera yang masih hidup, sebab rahsia negara mereka akan terbuka. Lalu tentera Kristian akan kembali pergi ke kem negara Islam, kem Islam. Dan ini dicatatkan oleh sejarah
Balkan yang agung, yang adil. Dicatatkan di Moldova, dicatatkan di Belarus, dicatatkan di Rusia. Tetapi tidak dicatatkan di Malaysia. Tidak dicatatkan di Turki sendiri. Dan Turki sendiri telah dipengaruhi oleh tulisan orientalis yang memang datang untuk memburukkan Kerajaan Osmaniyah ini. Dan tuan-tuan kebanyakannya membawa cerita kisah Osmaniyah yang palsu. Oleh sebab itu tuan-tuan makin benci, dan apabila melawat Turki sendiri, dan saksikanlah, kajilah, dan saya sangat berharap pada pemuda-pemuda yang jiwanya kental, jiwanya cemerlang, jiwanya ikhlas, kajilah sejarah Osmaniyah dan bagaimanakah keindahan Islam. Sebab Osmaniyah bukan Turki, tetapi dia adalah sebuah contoh kerajaan Islam yang lanjutan daripada Khalifah Rashidin. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah transisi Islam ketika umat Islam sebagaimana Al-Fadhil moderator sebut tadi, di bawah kerajaan kalahnya kerajaan Islam Andalusia, dan Sultan terakhir menyerahkan surat penyerahan kota Granada kepada Ferdinand Isabel. Dan dia sangka bahawa apa yang dilakukan Islam kepada orang Kristian akan dilakukan cara sama oleh orang Kristian dan Islam. Tetapi sayang, apa harapannya tidak tercapai dan umat Islam dibunuh sepenuhnya. Dan inilah surat perjanjian menyerahkan Granada dengan syarat umat Islam diberikan keadilan sebagaimana Islam memberi keadilan kepada Kristian selama ini. Dan itu hanyalah tertulis dalam akuan ini. Tetapi sebaiknya Muhammad Islam dibunuh serta-merta. Inilah Ferdinand Isabel yang membunuh umat Islam. Ini rupanya Isabel, tuan-tuan. Isabel ini ialah asalnya Islam. Dia asalnya Islam yang telah murtad memeluk Islam, memeluk Kristian. Kemudian dia sangat dendam pada Islam selepas dia murtad. Ia berkahwin dengan semata-mata untuk menghancurkan Islam. Dan Queen Elizabeth England mengatakan Isabella ialah keturunannya. Dan Isabella adalah keturunan daripada Rasulullah. Dan Queen Elizabeth mengatakan dia adalah keturunan Rasulullah sebab dia adalah keturunan daripada Isabella. Isabella ialah asalnya daripada keturunan yang baik-baik, tetapi telah murtad dan telah menghancurkan Islam di Spanyol, membakar umat Islam, dan umat Islam, orang Kristian, orang Yahudi diseksa dalam bentuk yang sama. Inilah di antara gambar sebagaimana kita bincang dalam kuliah lepas beberapa kali. Diseksa dan dizalimi, dan kita lihat mereka akhirnya telah berkeliaran dibawa oleh Osmaniyah. Sejarah yang agung bagaimanakah Barbarossa ini yang dikatakan sebagai lanun sebenarnya adalah panglima Islam yang sangat warak, adil, yang telah menolong sebahagian daripada umat Islam yang diseksa di Spanyol dan dibawa balik ke negara mereka, termasuklah Amerika, termasuklah Spanyol, termasuklah Turki, dan meletakkan kebanyakan orang Yahudi ini di Greece ataupun di Yunani, sebab Yunani ketika itu di bawah Osmaniyah. Dan mereka longkokkan orang Yahudi ini beberapa tempat, dan tempat yang banyaklah di Salonika yang berada di Yunani sekarang, dan Yahudi inilah yang kemudiannya datang untuk menghancurkan Islam. Antara mereka ialah tokoh-tokoh yang datang untuk menghancurkan Islam, mereka adalah daripada Yahudi yang sebahagian mereka berpura-pura memeluk Islam, tetapi mereka yang diberikan keadilan oleh Osmaniyah, mereka menjatuhkan kerajaan Osmaniyah dalam kurun yang ke-19. Dan mereka terkenal dengan Yahudi Daunamah. Daunamah inilah yang asal-usul Atatürk, dan mereka merancang untuk menjatuhkan Osmaniyah bersama dengan British, bersama dengan Perancis, bersama dengan Itali, dan mereka sedang bersedia untuk menjemput Amerika untuk menghancurkan Islam melalui Perang Dunia Pertama. Tuan-tuan, Perang Dunia Pertama tak pernah disebut sebab utamanya. Sebab ialah untuk menghancurkan Osmaniyah, Islam Osmaniyah. Itu sebab utamanya. Dan tuan-tuan, Yahudi yang diselamatkan oleh Osmaniyah. Osmaniyah sebagai raja yang bertahta, dia boleh melakukan hukuman tanpa ada parlimen, tetapi Sultan Abdul Hamid dengan begitu terbuka hati membuka parlimen, dan parlimen ini diwakili setiap kawasan di bawah setiap kawasan yang di bawah naungan Osmaniyah, termasuklah daripada Turki, termasuklah daripada Bosnia, termasuklah daripada Greece, daripada semua menjadi Dewan Parlimen yang dibina oleh atau yang dibentuk oleh Sultan Abdul Hamid. Tuan-tuan, ketika awal tahun ke-20, pada tahun 1908, jumlah yang bukan Islam lebih ramai daripada Islam dalam Parlimen Turki.
Sedangkan Sultan tidak perlu mengadakan parlimen ini sebab dia mempunyai kuasa mutlak. Tetapi keadilannya memberikan ruang dan mereka yang majoriti inilah yang menjatuhkan kerajaan Islam terakhirnya. Majoriti dalam parlimen inilah. Apabila perwakilan bukan Islam lebih ramai dalam parlimen Turki, maka mereka menjatuhkan kerajaan Islam. Dan mereka menjatuhkan. Sedangkan Sultan Abdul Hamid tidak perlu pergi parlimen, dan apabila ditutup parlimen, maka timbulnya bahawa raja ini raja yang zalim dan berhak untuk dijatuhkan. Dan jatuhlah Sultan Sulaiman akhirnya disebabkan konspirasi Yahudi yang dibawa masuk oleh Utsmaniyah. Dan rupa-rupanya mereka yang menerima pertolongan ini makan tuan dan mereka makan tangan yang berikan makanan kepada mereka. Itulah sejarah Utsmaniyah yang sangat pelik. Dan akhirnya Utsmaniyah diperintah oleh Atatürk. Atatürk ialah Yahudi yang dia menyatakan dia ialah Yahudi, saya adalah Yahudi dan saya mengamalkan amalan Yahudi. Namanya Kemal Atatürk, bila dia mati, kerajaan Turki tidak dapat bersama untuk solat jenazahnya. Pemimpin Turki mengatakan kami tidak sanggup untuk solat jenazahnya sebab dia pesan dia bukan Islam. Dan sejarah ini masih belum disempurnakan lagi. Dia menghancurkan Khalifah Islam, sedangkan dia adalah tentera Utsmaniyah. Kena ingat, dia adalah tentera Utsmaniyah. Dia adalah panglima perang Utsmaniyah, tetapi dia belok kepada kerajaan sendiri. Namanya Kemal Atatürk. Dialah daripada keturunan Yahudi yang telah menjatuhkan Islam dan menghancurkan syariat Islam di Turki sampai hari ini. Dan sekularisme yang dipilih oleh Atatürk, yang kita ada satu masa, satu slot untuk membincangkan tentang tokoh ini. Bagaimanakah dahsyatnya Turki dibawa oleh tokoh ini dalam menghancurkan Islam, dan dia dikenang oleh orientalis sebagai bapa moden Turki, sedangkan dia adalah tokoh yang menjadi musuh kepada seluruh umat Islam, dan dia mengakui dia mengamal amalan Yahudi dalam satu daripada tulisannya. Dan itulah barangkali jatuh bangun kerajaan Utsmaniyah yang saya ingin kongsi bersama tuan-tuan, dan saya serahkan kepada kita moderator untuk meneruskan perbincangan. Silakan. Sejarahnya yang panjang Turki ini sebenarnya tidak akan habis dengan dua bahagian. Kalau kita teruskan setiap minggu, saya rasa kita boleh hasilkan satu wacana yang cukup panjang yang ada nilainya kepada masyarakat. Dan kita lihat bagaimana sejarah Turki ini telah diseleweng sampai ke tahap isu Hagia Sophia ini menjadi isu untuk menjatuhkan Al-Fatih. Di antara fitnah yang disebarkan ialah bahawa Al-Fatih telah merampas kanisah ini, gereja Hagia Sophia ini yang sebenarnya milik orang Kristian, kemudian ditukarkan kepada masjid. Dan ini dikatakan kezaliman Muhammad Al-Fatih. Dan hari ini kita dengar dengan jelas bahawa sebenarnya Muhammad Al-Fatih tidak merampas, sebaliknya dia telah membeli dengan hartanya sendiri dan mewakafkan Hagia Sophia untuk dijadikan sebagai masjid. Dan alhamdulillah hari ini Hagia Sophia telah kembali menjadi masjid untuk umat Islam. Kalau sebelum ini siapa pergi ke Turki melawat Hagia Sophia, tak dibenarkan untuk solat di sana. Malah kalau solat menjadi satu kesalahan dan mungkin ditahan oleh askar di sana. Sebab itulah Hagia Sophia ini menjadi satu mercu tanda yang berbagai. Ada orang melihat Hagia Sophia sebagai lambang Islam Utsmaniyah. Ada mereka yang sangat mencurigai, membenci Utsmaniyah, melihat Hagia Sophia sebagai tempat yang tak patut dilawati. Atas alasan kononnya tidak ada hadis menyatakan dapat pahala untuk melawat Hagia Sophia. Tapi dia lupa bahawa Hagia Sophia hari ini ada sebuah masjid. Melawat masjid tetap juga mendapat pahala. Kalau kita melawat pergi zoo pun boleh dapat pahala kerana menuntut ilmu, kan? Takkanlah melawat tempat bersejarah seperti Hagia Sophia ataupun Istanbul dan sebagainya tidak dapat pahala. Tapi itu gambaran orang yang benci tentang Islam, tentang Utsmaniyah ini. Dan kita lihat kebencian ini, Dr. sebut tadi, jangan baca buku tentang Utsmaniyah sekiranya dalam bahasa Inggeris, melainkan sedikit saja yang jelas ataupun ikhlas dalam penyampaian mereka. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, Doktor, hati-hati juga membaca kisah Utsmaniyah daripada sumber yang ditulis dalam bahasa Arab sekiranya mereka berasal daripada Mesir ataupun negara lain. Sebab kadang-kadang
ulama ataupun cendekiawan Arab sendiri terpengaruh dengan dakwah bahawa Osmaniyah telah menjajah Mesir, Osmaniyah telah menjajah Madinah dan juga Mekah, sedangkan sebenarnya Osmaniyah adalah khalifah yang telah dibai'ah oleh semua ulama, semua pemimpin bahawa inilah khalifah yang memayungi seluruh umat Islam. Dan kita lihat juga macam mana kajian yang disebutkan oleh doktor tentang adanya parlimen yang diwujudkan semata-mata untuk memberikan keadilan, tetapi keadilan ini kemudiannya mendikam diri Osmaniyah. Mungkin sebenarnya kita baca sejarah bukan sebagai kenangan, tapi sebenarnya sebagai panduan hidup kita. Kalaulah Osmaniyah pernah dijatuhkan oleh parlimen yang diciptanya sendiri, diturunkan oleh mufti yang dilantikkan sendiri, dikhianati oleh golongan Yahudi yang dijemputnya, diselamatkan dari pembunuhan Isabel, benda yang sama akan berlaku kepada kita. Apakah hari ini kalau parlimen di Malaysia ini dikuasai oleh orang bukan Islam, mereka akan bersama dengan Islam? Apakah kita boleh solat seperti hari ini? Apakah kita boleh membina sekolah-sekolah agama seperti hari ini? Sekiranya negara kita, parlimen, dianggotai oleh mereka-mereka yang bukan Islam. Kerana itu politik adalah isu agama dan politik ini perlu diberi penekanan oleh pelajar-pelajar yang belajar agama. Jangan anggap politik itu kotor. Politik adalah sebahagian daripada Islam. Sebab itu kita belajar geosiasah, geografi siasah atau geopolitik untuk kita tahu bagaimana menguruskan negara. Mana tahu akan ada di kalangan pelajar-pelajar kita, doktor, daripada sinar ini yang akan menjadi wakil rakyat, menjadi menteri besar, menjadi menteri atau perdana menteri. Jadi jadilah perdana menteri yang bijak, menteri yang pandai tentang geopolitik, jangan jadi yang bodoh. Demikian juga kita melihat Kamal Atatürk sebagai satu tokoh ini. Nama Kamal Atatürk, doktor, saya dengar, saya baca dalam buku teks di sekolah rendah dahulu, dan disebut di bawah itu bapa pemodenan Turki. Dan ketika itu orang Islam di Malaysia menjadikan Turki moden sebagai lambang kemajuan. Kononnya lihat, apabila kita tinggalkan Islam, kita tinggalkan agama, kita mengikut British seperti Kamal Atatürk, maka Turki menjadi moden. Maka tanah Melayu ini, Malaysia ini, cuba melakukan perkara yang sama, iaitu meninggalkan agama, meninggalkan Islam dengan harapan menjadi lebih moden. Dan hari ini kita lihat, kita lebih British daripada orang British sendiri. Undang-undang kita masih British, ekonomi kita masih lagi kapitalisme, pendidikan kita masih sekular, dan hari ini, doktor, kita melihat dengan jelas pendidikan sekular telah pun gagal. Belajar di universiti tapi buat part time sebagai pelacur murahan hanya untuk mendapat kemewahan. Demikian juga bahawa-bahawa ini didedahkan oleh beberapa orang profesor, bagaimana title profesor itu didapat dengan cara yang salah. Ini skandal dalam pendidikan sekular di universiti. Saya rasa Dr. Ma'rufah lebih faham tentang isu ini sebab beliau sendiri adalah mantan pensyarah di sebuah universiti yang cukup terkenal. Jadi doktor, berbahas tentang isu ini, kita juga sebenarnya melihat bahawa Osmaniyah bukan hanya hebat dari ketenteraan seperti yang kita dah gambarkan, dari segi sains teknologi, tetapi Osmaniyah Turki ini sebenarnya cukup cemerlang dan mengambil berat tentang pendidikan agama terutamanya kepada rakyat mereka, dan ini sebenarnya diwarisi oleh negara kita tanah Melayu. Mungkin doktor, tajuk tentang sekularisme dalam pendidikan ini penting, dan pendidikan agama yang diterapkan oleh Osmaniyah ini mungkin memberi panduan kepada saya sendiri sebagai mudir di Sekolah Sistem Nur Al-Azhar dan guru-guru agama yang lain sebagai contoh pendidikan Islam yang cemerlang. Silakan doktor. Ya, terima kasih. Inilah yang menjadi tema pada perbincangan kita hari ini, iaitu pendidikan. Pendidikan yang sempurna ialah pendidikan yang sepadu yang dicontoh oleh Kerajaan Osmaniyah, dan daripada sejak pada usia kecil mereka diberikan pendidikan pertama ialah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan barulah mereka diberikan kepada kuliah-kuliah yang khusus selepas itu, umpamanya yang dibina universiti yang dibina ketika zaman Sultan Sulaiman. Dan syaratnya ialah hadis Al-Quran telah tamat, dan mereka sambung di atas kedua-dua dasar ini untuk mengembangkan ilmu perubatan, ilmu kimia, ilmu botani dan sebagainya. Itu sebab menghasilkan sebagai satu manusia yang sempurna, yang sepadu, yang barangkali kita tidak dapat lihat dalam skema yang ada hari ini. Dan gambar ini menggambarkan pelajar-pelajar yang dilatih oleh tuan-tuan guru yang memberikan ilmu asas, ilmu usul, ilmu alat
termasuk bahasa Arab yang sempurna, sebab bahasa resmi kerajaan Osmaniyah lah bahasa Arab. Walaupun mereka bercakap dalam bahasa Osmani, tetapi ketika urusan madrasah, pentadbiran dan juga ketenteraan, mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam yang sejagat. Dan kita lihat ketika zaman Osmaniyah, terdapat 30 bahasa menggunakan tulisan Arab, termasuklah Osmaniyah sendiri. Bahasa Osman sendiri menggunakan tulisan Arab, termasuklah tulisan Jawi kita menggunakan tulisan Arab di bawah pauyungan Osmaniyah. Osmaniyah bukan kerajaan perkauman, tetapi kerajaan Islamiah yang mengembangkan Islam. Tetapi sayang, musuh-musuh yang mengatakan kerajaan inilah kerajaan yang didasar pada perkauman. Dan tuan-tuan, tujuan kita bincang hari ini untuk melihat apakah dakwaan itu benar dalam bentuk yang sebenarnya dalam baku dalam sejarah Osmaniyah. Dan kita lihat di Osmaniyah, tuan-tuan, mereka galakkan membawa kanak-kanak yang kecil ke masjid. Kalaulah masjid ini telah sunyi daripada kanak-kanak, dan percayalah masa depannya gelap. Berbeza dengan kita hari ini di Malaysia barangkali. Kita tidak gemar kanak-kanak yang berlari di celah-celah saf. Sedangkan itulah keindahan Osmaniyah. Membiarkan kanak-kanak kecil melalui di celah-celah saf yang besar. Dan kadang-kadang mereka mengangkat bayi tersebut sebagaimana gambar ini yang masih diamalkan oleh orang Turki. Mereka membawa kanak-kanak kecil supaya inilah benih tunas yang bakal hidup dalam masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan mereka. Dan ingatlah bahawa itulah yang dilakukan oleh Osmaniyah sebagai simbolik kepada perjuangan mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, kanak-kanak yang telah hafiz Al-Quran, kanak-kanak yang telah menghafal Al-Quran, diberikan pengiktirafan yang tinggi oleh kerajaan Osmaniyah. Mereka akan dibawa oleh pegawai kerajaan, dan mereka dibawa dalam satu majlis yang penuh dengan majlis diraja, dan memberikan hadiah yang berbagai kepada kanak-kanak ini sebagai satu contoh memberikan pengiktirafan kepada pendidikan Al-Quran. Dan pelajar-pelajar ini apabila sahaja habis Al-Quran, mereka diberikan pendidikan dalam bentuk hadis dan sebagainya, sehinggalah mereka selesai kedua-dua ini, barulah mereka menyambung pelajaran dalam bidang-bidang yang mereka pilih. Dan inilah Osmaniyah yang selalu tidak disebut perkara ini. Dan hari ini, tuan-tuan, hatta negara Islam sendiri hari ini tidak ada kesatuan yang kita sebutkan ini. Yang ada ialah fakulti syariah mengajarkan syariah saja semata-mata. Mereka tak tahu tentang sains. Fakulti sains, walaupun di UIA mereka belajar sains, tidak belajar tentang syariah. Kecuali mereka padukan antara dua fakulti ini, sebagaimana di Mesir Melaya. Tetapi dalam konteks yang lama, keduanya terpisah, dan pelajar syariah, pelajar Asruddin tidak mempelajari ilmu lain. Dan inilah sekular yang hakiki yang sedang berlaku hari ini. Di Malaysia, kita terpaksa pergi sekolah agama untuk belajar agama. Kita pergi sekolah sastra untuk belajar sastra. Kita pergi sekolah sains untuk belajar sains. Kita pergi sekolah vocational untuk belajar vocational. Kita pergi sekolah teknik untuk belajar teknik. Dan kita lah total sekular. Sedangkan kita istilah kita negara Islam. Pendidikan kita lah total sekular. Kita belajar agama. Sekular belajar agama. Tapi dalam bentuk yang khusus. Dalam kompleks. Dalam kompartmen mereka, tidak dalam bentuk yang lain. Tetapi berbeza dengan Turki, Osmaniyah. Mereka jadikan Islam, ilmu-ilmu Islam, aturan Islam digabungkan dengan ilmu moden. Sebagaimana yang kita lihat di sekolah-sekolah. Inilah contoh saya sebutkan. Kanak-kanak perempuan di sekolah perempuan ketika Osmaniyah. Mereka berpakaian seperti itu, diberikan pendidikan yang awal. Dan bagaimanakah mereka mendidik wanita-wanita supaya menjadi muslimat yang solehah. Dan satu lagi perkara yang selalu diberikan gambaran negatif, bahawa Osmaniyah ialah bentuk kerajaan yang sangat perkauman dan menentang Arab. Oleh sebab itu, antara slogan untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah ialah mari kita Osmaniyah menekan orang Arab. Dan sepatutnya Khalifah Islam dipegang oleh orang Quraisy. Maka kita lihat Syarif Hussein, keturunan Rasulullah, bersama dengan British menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Sebab atas dasar bahawa Osmaniyah diskriminasi orang Arab dan tidak memberi tumpuan kepada pelajaran Arab. Sedangkan dalam sejarahnya, Sultan Abdul Hamid umpamanya membuka sekolah syariah Arab. Bukan sekolah Arab, sekolah syariah Arab. Sekolah syariah, sekolah Asruddin ini tak cerita. Tapi dia membuka sekolah syariah Arab. Untuk kita lihat tentang syariah Arab dibuka di Halab, di Suria, di Baghdad, Basrah, Mosul dan berbagai-bagai tempat. Dan mereka dituduh anti Arab, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa utama kerajaan Osmaniyah. Dan tuan-tuan,
kita lihat dalam Kerajaan Osmaniyah, pendidikan percuma. Pendidikan bertanggungjawab untuk memberikan pelajaran kepada semua pelajar secara percuma daripada peringkat bawah sampai ke peringkat universiti. Itu Osmaniyah. Itu satu contoh yang mereka tidak dapat kembangkan sampai hari ini di negara Islam. Kebanyakan negara Islam tidak dapat lakukan ini walaupun mereka mengaku mereka adalah negara Islam. Tuan-tuan yang saya hormati, satu sistem lain ialah sistem wakaf yang diamankan oleh Sultan Osmaniyah sangat-sangat besar peranannya. Bahkan sebahagian daripada universiti, sebahagian daripada madrasah, kolej dibiayai oleh wakaf. Dan wakaf yang sangat luas ini, daripada ekonominya, daripada kehidupannya, termasuklah membina perhentian-perhentian, pusat-pusat air untuk minuman orang awam, dibuka sebagai wakaf kepada bukan sahaja kepada manusia, tetapi kepada haiwan dan sebagainya. Dan itulah yang dilakukan oleh Osmaniyah, tuan-tuan, yang tidak ditonjolkan sebagai contoh. Kita lihat bagaimanakah pendidikan wanita diberikan pendidikan yang sangat sempurna. Tidak ditekan wanitanya dan diberi pendidikan sampai ke peringkat universiti. Inilah kuliah sains di universiti di Istanbul sebelum dijatuhkan oleh Amal Bertatuk. Kita lihat inilah kuliah sains mereka melakukan dalam amal. Kajian ketika zaman Eropah pun kebanyakannya Eropah baru membuka fakulti sains dan sebagainya. Kita lihat Osmaniyah tidak tertinggal. Mereka membuka bakti perubatan dan ini ialah ma'amal yang awal di Istanbul menggambarkan kuliah kimia. Kuliah biologi diajar kepada pelajar yang sudah selesai tentang Al-Quran dan hadis. Dan diberi pendidikan yang lebih tinggi termasuklah perubatan. Perubatan juga diberikan sebagai satu tumpuan yang besar dalam Kerajaan Osmaniyah sebagai perkembangan dalam tamadun mereka dan mereka mengembangkan pasukan bomba. Bomba ini tuan-tuan daripada perkataan Turki, ambomba. Dan kita masih menggunakan bomba sampai sekarang sebagai satu persediaan untuk masyarakat untuk mengawal kebakaran dan sebagainya. Dan kita lihat mereka juga menubuhkan Bulan Sabit sebagai persatuan sukarela yang Malaysia hanya menggunakan Red Cross sampailah tahun 80-an tak saya. Tetapi Turki, Osmaniyah tidak pernah menggunakan Red Cross sebab Red Cross ada hubungan dengan budaya mereka. Budaya Eropah, budaya gereja, tetapi kita menggunakan Hilal Ahmar sebagai simbol Osmaniyah. Dan hari ini kita lihat kebanyakan negara Arab juga menggunakan simbol yang dimukakan oleh Osmaniyah. Dan barangkali pertolongan cemas ini bermula di Turki, bukan di Barat. Tuan-tuan yang saya hormati, satu perkara yang cukup menarik dalam konteks Osmaniyah ialah kebersihan. Setiap restoran, setiap hotel mesti diberikan lesen bersih. Bukan lesen halal. Halal sudah pasti. Tetapi kebersihan. Dia ada polis-polis muhtasib yang masuk ke dalam masyarakat dan menyemak apakah kebersihan telah mencapai tahap pertama. Dan diberikan reben merah kepada setiap makanan yang boleh dijual kepada umum. Dan inilah Turki Osmaniyah. Kebersihan adalah utama. Tuan-tuan yang pernah melawat Turki, cuba lihat Laut Bosporus, Selat Bosporus yang telah wujud sejak ribuan tahun di situ dan airnya sangat bersih. Tidak ada sedikit pun sampah. Dan subhanallah, inilah amalan Osmaniyah yang boleh diteruskan oleh kerajaan Turki moden hari ini. Dan mereka sangat penting dalam penyediaan makanan sebab makanan ialah simbol kepada kemewahan ataupun keadilan dalam masyarakat Osmaniyah. Dan tuan-tuan, ini kotak yang masih ada di Istanbul. Kotak ini ialah kotak sonduk, dia sebut sebagai Hajar Sonduk, dibuat berbatu. Siapa yang ada duit boleh sedekah di sini. Masuklah duit dalam kotak ini. Dan siapa yang tidak ada duit boleh ambil. Yang masukkan tangan dalam kotak ini, mungkin mereka yang menerima atau mungkin mereka yang ambil. Mereka ambil sekadar yang mereka perlu. Dan ini masih ada di Istanbul, ada di setiap bandar. Bahkan ada di bawah negeri-negeri yang di bawah naungan Osmaniyah masih mengamalkan perkara ini. Di Kelantan, tuan-tuan. Di Kelantan, di bawah Osmaniyah. Ketika Sultan masuk di bawah Syekh Ahmad Al-Fatani, digalakkan membina benda seperti ini, seperti wakaf. Wakaf ini, tuan-tuan, bangunan kecil. Satu benda kecil, dibina dalam tengah perjalanan. Ketika itu belum ada kenderaan, dan kita berjalan kaki, dan setiap perhentian ini dibina wakaf. Rumah kecil. Dipanggil wakaf. Di Kelantan ada wakaf baru, wakaf stan, wakaf ini, menggambarkan bahawa amalan Osmaniyah ini berkembang sampai ke hujung negara sebelah timur, termasuklah negara di hujung negara Kelantan, negeri Kelantan. Tuan-tuan, ya saya hormati.
Inilah simple satu contoh bahawa kebajikan takaful ijtimai dijaga oleh kami Osmaniyah yang diburukkan oleh musuhnya yang datang kemudian, dan kita lihat di setiap ketika zaman Osmaniyah yang masih ada sampai sekarang. Setiap restoran ada makanan percuma. Hampir setiap restoran di kawasan-kawasan di bawah Osmaniyah ada roti percuma. Boleh ambil setakat yang kita perlu. Dan masih berjalan sampai hari ini. Dan inilah yang harus kita contohi. Dan makanan ini ialah untuk mereka yang perlukan. Dan sentiasa setiap tempat ada kawasan untuk memberikan makanan percuma. Dan itu amalan yang harus kita beri tunjuk ke negara kita ini. Dan tuan-tuan yang saya hormati. Rumah-rumah di Turki, di kota-kota ada satu struktur bangunan di luar bangunan mereka. Untuk apa ini? Ini ialah untuk haiwan, untuk burung. Ketika musim sejuk, inilah tempat perlindungan burung-burung dan diberi makanan percuma. Setiap rumah dikenaki membuat rumah seperti ini, rumah untuk burung. Dan subhanallah, akhlak kepada haiwan. Inilah akhlak yang terpuji yang kadang-kadang kita overlook dalam negara kita ketika kita mengalami zaman kemudian ini, dan ini dilakukan dengan penuh jaya di seluruh di kawasan naungan Osmaniyah. Dan tuan-tuan, satu amalan di Turki ialah musim salji mereka taburkan gandum di tempat-tempat yang ada burung, termasuklah di puncak gunung supaya burung dapat kekal, dapat makanan dalam salji. Dan amalan ini diamalkan sejak daripada zaman Khalifah Umar bin Aziz. Dan Khalifah Umar bin Aziz mengatakan supaya tidak ada burung yang lapar ketika musim sejuk dalam kerajaan Islam yang diperintah oleh Khalifah Umar bin Aziz. Dan falsafahnya lah memberi kebaikan bukan sahaja kepada manusia, kepada hewan dan seluruh ekologi. Dan Islam membawa rahmat ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Dan inilah yang diberikan gambaran negatif oleh Barat, bahawa apa yang saya tunjukkan ini jarang mendapat tempat dalam tulisan Barat, apatah lagi ditulis oleh musuh Osmaniyah yang datang untuk menghancurkan, walau hatta dia datang daripada kerajaan Islam sendiri, sebagaimana yang moderator tersebut tadi, Mesir juga dalam tulisan mereka memburukkan Osmaniyah. Dan satu lagi, tuan-tuan harus hati-hati bila membaca sejarah Osmaniyah yang ditulis di Arab Saudi, sangat-sangat buruk. Dan saya membaca sejarah yang sangat-sangat serupa dengan orientalis apabila pelajar-pelajar kita, kawan-kawan kita daripada Arab Saudi menulis sejarah Osmaniyah, sangat-sangat buruk, sebab Osmaniyah lah musuh mereka. Tuan-tuan, mari kita kembali pada kebenaran. Kebenaran tersembunyi dan akan ditemui oleh mereka yang mencarinya. Mereka yang tidak mencarinya, mereka akan terdedah pertulisan-tulisan yang popular. Dan tuan-tuan, satu contoh yang simple. Di setiap rumah orang Osmaniyah, di depan pintunya ada dua tukul. Tukul ini ialah untuk mengetuk pintu. Kalaulah seorang perempuan datang untuk ketuk pintu, dia ambil tukul yang kecil ini, dia ketuk. Itu tandanya orang perempuan yang ketuk. Maka orang perempuan yang harus buka pintu. Kalau ketuk itu ketuk dengan tukul yang besar, maksudnya lelaki yang datang. Maksudnya lelaki yang buka pintu. Dan aurat lelaki perempuan dijaga begitu sekali oleh kerajaan Osmaniyah. Dan satu lagi amalan, bila ada orang sakit dalam sebuah rumah, maka diletakkan bunga ros merah di luar. Menunjukkan apabila lalu di situ, jangan bising. Sebab di situ ada orang sakit yang harus diziarahi. Amalan inilah yang diamalkan dalam kerajaan Osmaniyah yang telah dilupa oleh masyarakat moden hari ini. Tuan-tuan, itulah di antara contoh yang saya ingin bawakan bahawa apakah yang dilakukan oleh Osmaniyah. Sebab dia tidak dapat bergambaran bahawa apa yang berlaku di Osmaniyah sebagai satu amalan Islam yang cukup indah. Tuan-tuan, Osmaniyah sangat cinta kepada Rasulullah. Sangat cinta kepada Rasulullah. Dan apabila disebut nama Rasulullah akan disebut Allahumma salli ala Muhammad. Dan samping tangan diletakkan di dada. Maksudnya saya cinta Rasulullah ke dalam hati jiwa perasaan saya. Bukan saja di mulut, tetapi saya cinta Rasulullah dengan jiwa, hati, kalbu saya. Dan hari ini tuan-tuan, orang tua di Istanbul, kalau kita pergi ke bursa, kita bertemu dengan orang tua mereka, kita sebut nama Rasulullah, terus mereka letakkan tangan mereka di dada. Maksudnya saya Rasulullah. Dan tuan-tuan, inilah yang diburukkan oleh mereka yang menentang Osmaniyah. Mereka mengatakan orang Osmaniyah terlalu melampau mencintai Rasulullah, terpaksa mengadakan majlis maulud. Majlis maulud dilakukan secara besar-besaran di Istanbul, tuan-tuan. Cinta, simbol kecintaan Rasulullah. Sebagian Rasulullah sendiri juga berpuasa pada hari Senin sebab hari jadinya.
Demikianlah umatnya juga merayakan bersama dengan membaca kisah Rasulullah yang dikatakan sebagai bid'ah, yang di satu sebab untuk menjatuh kerajaan ini ialah sebab mereka melakukan bid'ah, mereka melakukan amalan perayaan Maulud yang mereka lakukan setiap tahun dengan warna-warni. Mereka sayangkan Rasulullah yang menukar zaman gelap ke zaman cerah, dan sayang bila sayang mulut tersebut hati terkenang, dan mereka lakukan ini memuji Rasulullah sebagaimana Hasan bin Sabit memuji Rasulullah. Demikianlah mereka memuji Rasulullah di dalam setiap bandar di Turki dalam kerajaan Utsmaniyah, dan gambar ini menggambarkan pada hari tersebut mereka melakukan dengan penuh kasih sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka juga gemarkan hiburan, mereka juga palu gong. Gong ini menaikkan semangat dalam peperangan, dan ketika mereka bersukaria pada hari raya juga mereka lakukan bersama, dan mereka tidak ada percampuran di antara lelaki dan wanita. Lelaki sama lelaki, wanita terasing dalam mereka, kecuali dalam majlis tertentu. Dan satu lagi perkara tuan-tuan, mereka meraihkan bulan puasa, mereka berpuasa, berbuka puasa bersama-sama. Ini amalan sejak zaman Khilafah Utsmaniyah yang diamalkan sampai hari ini. Tuan-tuan kalau pergi ke Istanbul dalam musim bulan puasa, sama seperti kita pergi Madinah, kita pergi ke Mekah dalam umrah bulan puasa, kita juga mendapat suasana yang sama. Makan, berbuka puasa beramai-ramai sebagai simbol bid'ah ini. Ialah simbol bid'ah yang kita dapat merapatkan hubungan, dan disebut sebagai bid'ah oleh mereka sebahagiannya sebab merayakan apa yang tidak dirayakan oleh Rasulullah. Tetapi inilah yang dilakukan oleh kerajaan Utsmaniyah, termasuklah sambutan hari Maulud yang dilakukan oleh kerajaan Utsmaniyah dengan jayanya, sebab mereka membaca kisah-kisah perjuangan, dan inilah yang dilanjutkan dalam jihad seterusnya. Satu lagi tuan-tuan, orang Turki suka minum kopi. Mereka juga suka hisap shisha, satu habit yang barangkali kurang baik, tetapi itu berlaku. Dan yang baiknya lah mereka berkumpul, berbincang tentang masalah keluarga mereka dalam masyarakat. Dan inilah yang terjadi sebahagian daripada masyarakat Utsmaniyah, ialah mereka berkumpul dan mereka menjadikan minum kopi sebagai budaya mereka. Minumlah kopi Turki tuan-tuan. Ada kelebihan yang berbeza dengan kita. Mereka ada kuih-kuih baklava yang sangat hebat, dan tuan-tuan kalau pergi Turki makanannya manis-manis sebagai simbol sambutan kepada pelancong baru. Manis kami terima dengan penuh kasih sayang, dan sebagai simbolnya makanan-makanan manis. Dan kalau tuan pergi ke kawasan perkampungan, berbagai-bagai hidangan yang kita tidak pernah temui di kota-kota moden terdapat di kawasan-kawasan terpencil, dan itulah gambaran bagaimanakah Utsmaniyah, kehidupan Utsmaniyah seharian yang dikondem oleh mereka yang menjadi musuh. Dan saya serah kembali kepada Tuan Manueta untuk ulasan, dan silakan. Ini sebenarnya kempen untuk ke Turki juga ya. Tahniah kepada mereka yang pernah pergi. Saya belum pernah, tetapi berangan-angan suatu hari nanti akan sampai ke sana juga. Dan sebenarnya pada bahagian ini doktor menceritakan topik yang cukup menarik perhatian saya kerana berkaitan dengan pendidikan. Dan kita sebenarnya melihat sendiri bagaimana dalam pendidikan Utsmaniyah sendiri memberi tumpuan yang cukup besar kepada bahasa Arab. Kerana doktor antara fitnah yang dikeluarkan oleh golongan yang benci pada Utsmaniyah ini, dia mendakwa bahawa Utsmaniyah memaksa semua negara-negara di bawah kekuasaan dia, termasuk Mekah, Madinah dan Mesir, untuk belajar bahasa Turki. Tetapi doktor telah bentangkan bahawa di Turki sendiri sekolah-sekolah agama bercakap dalam bahasa Arab. Ada sekolah syair lagi ataupun sastra Arab, menunjukkan Turki ketika itu sangat mengagungkan bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam, sebagai bahasa pendidikan. Dan kita juga lihat perkembangan Islamisasi, bukan Islamisasi sebenarnya, pendidikan Islam yang integrasi di antara sains, di antara politik, di antara kejuruteraan dengan Islam, satu benda yang kita tidak ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan lihat di Malaysia, kita lihat semua sekolah agama nak bersatu dengan sains, tahfiz sains dan sebagainya. Semua saya ingat lebih 40 tahun kita usaha Islamisasi ilmu ataupun integrasi ilmu dalam pendidikan agama dan juga pendidikan lain, dan kita lihat hasilnya ialah kita gagal. Itu hakikatnya. Malah apa yang ada di Turki pada hari ini pun ialah kesan skolarisasi Kemal Atatürk yang mengubah sistem pendidikan Islam kepada sekolah. Maka sampai hari inilah Turki masih berpegang pada sekolah. Kalau ada pun sekolah-sekolah agama, tahfiz dan sebagainya, masih sedikit.
Dan sudah ada doktor, kawan-kawan yang belajar di Turki memaklumkan sudah ada universiti di sana mengadakan twin ijazah berkembang di Jordan dan sebagainya untuk belajar bidang-bidang agama dan sebagainya. Ini satu perkembangan yang cukup baik dan mudah-mudahan Turki boleh kembali kepada pendidikan Islam. Begitu juga kita lihat bagaimana pendidikan percuma yang diadakan di Turki ketika itu berjaya membantu pelajar-pelajar untuk belajar dengan percuma. Malah wakaf dalam pendidikan ini satu benda yang sukar untuk dilakukan. Sebab itu sahabat kita yang sedang menonton ini, Ibnu Ibrahim, dia tanya, ada orang kata pendidikan percuma yang disediakan oleh Daulat Islamiyah dulu mustahil dilakukan. Apa pandangan Ustaz? Dia macam inilah yang kita bentangkan hari ini, kehebatan, kelestarian ataupun keindahan kehidupan masyarakat di bawah Osmaniyah berasal daripada pemerintahan dia. Dia sekali. Hari ini kita lihat, kita bandingkan. Kita ikut sistem pendidikan sekular, kita ikut ekonomi kapitalisme, kita ikut undang-undang common law. Apakah kita hidup bahagia pada hari ini? Dengan ujian COVID-19 dan sebagainya, kita hidup semakin susah. Dan kita lihat ke mana sekolah-sekolah agama yang ada di negara ini. Ini tuan-tuan, saya sedang live di sebuah sekolah agama, sekolah Islam Nur Al-Azhar, sekolah saya sendiri, yang ditubuhkan sendiri oleh kawan-kawan saya dan kawan-kawan, dan ini di tanah yang diwakafkan oleh seorang yang cukup budiman, suami isteri, dan wakaf lagi tanah lain oleh mak mentuanya, dan kita sedang bina asrama lelaki. Tuan-tuan tanya tentang wakaf, sekolah agama selama-lamanya hidup di atas wakaf orang ramai yang mau melihat agama Islam ini tidak hilang, ditelan oleh arus sekularisasi dalam pendidikan. Buktinya jelas, kita belajar sekolah biasa pada waktu pagi, petang kena mengaji Quran pula. Tak ke gila namanya tu? Maaf saya sebut perkataan kasar, sebab saya pun mengalami benda yang sama. Kita belajar di sekolah sekular, kemudian kita masuk pula sekolah Al-Quran, madrasah di rumah ataupun di surau dan sebagainya. Maksudnya apa yang kita belajar hanya Al-Quran, yang lain kita belajar seolah-olah tiada kaitan dengan Islam. Itulah sekolah. Dan kita lihat hasilnya pada hari ini, pelajar-pelajar yang masuk universiti, mereka dibuat seperti sebuah kilang untuk menghasilkan pekerja-pekerja untuk berkhidmat di industri dan sebagainya. Hari ini pemimpin kita, bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh, apa dia kata? Universiti terlalu banyak penerapan nilai-nilai Islam, terlalu kalut sangat dengan Islam sehingga mengabaikan pelajaran. Benda yang sama dia pernah ucapkan 10 tahun dahulu. Saya baca dalam akhbar. Saya ingat doktor sampai hari ini terkejut orang kata macam tu. Sebab dia kata agama tidak ada kaitan dengan pembangunan dan sains. Hanya sains dan pembangunan dan ilmu moden ini yang boleh membangunkan negara. Jadi universiti ditubuhkan hanya untuk membina materialism, bukan roh. Dan hari ini kita lihat pada universiti yang keluar, mereka hanya disasarkan untuk keboleh pasaran mahasiswa. Itu istilah di universiti, doktor. Dan hari ini apabila ada isu pelajar melacurkan diri, saya kata Alhamdulillah, dah berjaya. Keboleh pasaran mahasiswa telah berjaya sebagai pelacur. Tapi itulah kesannya. Kerana itu apabila kita ada sekolah agama adalah benteng terakhir umat Islam di negara ini. Sebab itu tuan-tuan lihat kenapa ustaz-ustaz, para tok guru pondok menyusahkan diri untuk buka sekolah. Apakah buka sekolah boleh kaya? Dengar kataan saya, takkan kaya. Ustaz Rohizi sebagai mudir tidak akan kaya, tak sempat nak kaya. Sebab orang lain bekerja untuk mencari duit, tukar kereta baru, tukar rumah baru, mungkin isteri baru. Tapi Ustaz Rohizi, daripada pagi sampai malam kita mengajar di sini, kita tak sempat untuk bekerja cari duit. Sebab itulah wakaf ini penting supaya masyarakat membantu sekolah agama. Takkan tok guru pondok nak kena cari duit semua. Takkanlah model semua cari duit. Jadi kalau tuan-tuan bercakap tentang sekolah agama seperti Osmania, masyarakat sendiri kena berusaha sama. Dan Alhamdulillah Dr. Mak Rufai juga salah seorang daripada AJK kita yang banyak memberikan panduan kepada kita untuk buka sekolah agama dan integrasikan dia dengan sains dan bidang-bidang lain. Sebenarnya sebelum kelas tadi, doktor, kita baru habis kelas tentang perkataan khalqus samawati wal ard,
yang ada 40 kali di dalam Al-Quran, dan keseluruhan kauniyah ini menurut Zagun Nagar dalam satu video yang saya pasang tadi, dia kata ada 200 lebih perkataan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, menunjukkan saintifik ada sebahagian daripada agama dan agama sebahagian daripada sains. Tapi ini tidak berlaku pada hari ini. Jadi inilah yang kita katakan, kita belajar dengan Osmaniyah bukan untuk kenangan, untuk khayalan, tapi sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita sendiri, alangkah indahnya kalau Osmaniyah ini dijelmakan dalam bentuk yang baru, iaitu di negara kita, di tanah Melayu ini, menjadi Osmaniyah yang kedua. Baik Doktor, dalam masa-masa terakhir kita dalam program pada hari ini, kita nak melihat bagaimana keadaan Turki pada hari ini selepas diskualisasikan dengan begitu dahsyat sekali. Bagaimana keadaan Turki pada hari ini untuk kita lihat dan kita pelajari. Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Kita lihat Turki telah mengalami satu sejarah yang panjang. Selama 600 tahun dia bertapak membina tamadun yang begitu hebat, dan hari ini kita lihat, kita renungi sejarah Turki moden hari ini. Kalau tuan-tuan ada masa untuk melawat Istanbul ketika lepas PKP, lawatlah tempat-tempat yang bersejarah. Lawatlah tempat-tempat yang menjadi kenangan bagaimanakah hubungan antara sejarah moden dengan sejarah lampau. Moden tidak mungkin muncul tanpa lampau. Sejarah hari ini ada hubungan dengan sejarah yang lepas. Hari ini ada hubungan dengan sejarah lepas, dan apa yang kita bina akan datang ada hubungan dengan apa yang telah berlaku dalam sejarah yang lalu. Tuan-tuan, sejarah adalah identiti kita. Dan dalam konteks hari ini kita lihat, mereka yang pergi melawat di Hagia Sophia, yang asalnya adalah sebuah gereja ditukar menjadi masjid, ditukar menjadi museum, dan kini telah kembali menjadi masjid kembali. Alhamdulillah. Dan di belakang perjuangan ini ialah seorang yang cukup komited, iaitu Syekh Ismail Kon Demir, iaitu yang telah berusaha hampir 50 tahun lebih 50 tahun untuk mengembalikan Masjid Hagia Sophia daripada museum, dan dialah sebenarnya yang berjuang. Dia telah berjuang sejak pada tahun 1966. Setiap kali dia berjuang, dia dibenci oleh masyarakat seluruhnya sebab ingin menukarkan museum kepada masjid kembali. Permintaannya ditolak. Dia kemuka setiap kali, apabila ditolak, dia kemukakan lagi berkali-kali. Dan tuan-tuan, daripada 2016, dia akhirnya dalam percubaan terakhir, dia bawa sekali lagi kes bahawa masjid yang diwakafkan oleh Sultan Fatih tidak boleh ditukar dalam bentuk apa sekalipun, dan harus dikembalikan menjadi masjid kembali, dan usahanya telah dipersetujui dan diberi kebenaran oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi akhirnya membenarkan dengan hujah-hujah bahawa Hagia Sophia bukan gereja lagi, statusnya adalah wakaf masjid, dan dikembalikan kepada masjid kembali, dan orang yang bertanggungjawab ialah Syekh Ismail, walaupun orang lain yang dapat nama. Alhamdulillah, Presiden mereka mengisytiharkan bahawa Hagia Sophia telah kembali menjadi masjid, dan mereka dikecam oleh seluruh dunia. Dunia mengecam bahawa Islam zalim mengubahkan gereja menjadi masjid, sedangkan dia adalah masjid yang ditukar menjadi masjid. Masjid yang diisytiharkan menjadi masjid. Dan tuan-tuan, seluruh dunia condemn apa yang dilakukan oleh Turki, dan peristiwa yang cukup bersejarah. Pada pagi tersebut, mereka mulakan solat Jumaat, berkumpul di sejak pagi, dan menggambarkan satu peristiwa yang belum pernah berlaku di kota Istanbul. Dan kita lupa apabila mereka mengatakan bahawa umat Islam sangat zalim kerana menukarkan masjid menjadi masjid, tetapi mereka lupa apabila kita telah dikalahkan di Cordoba, Masjid Cordoba ditukar pada hari pertama menjadi katedral. Dan setiap dunia kita lihat di mana-mana saja di Rusia, masjid-masjid telah ditukar menjadi kilang dan sebagainya. Tiada siapa yang simpati, tetapi apabila apa yang berlaku di sini, dan kita lihat ada dalam ini terlalu ramai yang mengganggu ucapan saya hari ini. Saya tak tahu siapa, tetapi biarlah Allah berikan kepada mereka kesedaran bahawa kita sedang berjuang, mereka sedang mengganggu dalam perjuangan ini, dan saya lihat daripada jauh apa yang berlaku di sini, bahawa mereka tidak gemar dengan apa yang disebutkan hari ini. Dan kita serah kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimanakah
Sebaik saja Islam kalah, bukan Islam yang kalah, umat Islam yang kalah di Cordoba. Masjid Cordoba ditukar menjadi gereja, dan kita lihat bagaimanakah katedral terbesar Eropah ini asalnya lah Masjid Cordoba. Dan kalau tuan-tuan melewat Toledo, Masjid Jami' Toledo ditukar menjadi katedral Toledo, dan cukup menyayat hati tuan-tuan. Dan kita lihat, dan mereka sedang melakukan perkara sama, dan saya harap mereka sedar bahawa apa yang mereka lakukan ini ialah bercanggah dengan etika akhlak yang kita sedang bincangkan sekarang. Teruskan, dan saya berdoakan apa yang mereka lakukan ini mendapat hasilnya yang mereka sukakan. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat kenang kembali Masjid Aqsa yang tidak pernah siapa yang simpati. Sekarang umat Palestin berjuang persediaan, dan umat-umat yang lain, mereka bersama dengan Yahudi yang sedang merosakkan. Mereka telah normalisasi dengan yang melakukan keburukan kepada Masjidil Haram, dan sekarang kita sudah masuk bulan Rajab, dan kita kenang kembali perjuangan umat Islam pertahankan Masjid Aqsa, sebab dia sebagai satu daripada bekas ataupun pernah menjadi kiblat Islam, dan tidak ada siapa yang memberikan simpati kepada perjuangan umat Islam yang terakhir. Rumah umat Islam diruntuhkan, tidak ada siapa yang simpati, dan kita lihat bagaimanakah penulis-penulis yang adil telah ditangkap di Turki. Dan tuan-tuan lihat, saksikanlah tokoh ini bernama Kadir Mesir Oğlu, yang antara penulis Turki yang adil. Tuan-tuan boleh baca bukunya, dan harus hati-hati bila membaca buku Turki sebab lebih banyak memburukkan daripada kebenaran. Oleh sebab itu kita lihat dia telah meninggal dunia, tetapi dia telah ditangkap berkali-kali. Apabila dia mengatakan bahawa walaupun dia tidak sebut Atatürk, dia mengatakan bagaimanakah perjuangan mereka dahulu yang mengorbankan Islam di Turki. Dengan kata-kata itu dia telah ditangkap, dan dia mengatakan sesiapa saja yang sayangkan Atatürk ketika saya mati nanti, jangan datang melawat jenazah saya. Jangan sesiapa yang suka Atatürk datang solat jenazah saya. Dan itulah kata-kata daripada tokoh ini yang sentiasa diburu. Dia telah dipenjara sejak tahun 1933. Sebaik saja diambil alih oleh Atatürk. Atatürk sangat benci pada Islam, dan dia menulis kebenaran. Itu sebab antara sebab Turki tidak menulis kebenaran ialah siapa yang menulis kebenaran dia akan ditangkap, dan sejarah Turki masih lagi di bawah, masih lagi terselindung. Dan oleh tuan-tuan itu, apabila tuan-tuan membaca buku Turki dalam bahasa Inggeris, hati-hati sama ada ditulis di barat atau timur, sebab orang Islam sendiri bila menulis sejarah Turki, mereka merujuk tulisan yang dikeluarkan oleh barat, dan mereka telah termasuk di dalam agenda mereka. Mereka mengembangkan lidah barat ke timur, dan kita lihat kebanyakan pelajar kita. Saya tengok dalam internet tulisan-tulisan yang saya pernah menjadi pemeriksa PhD, pelajar yang melakukan kajian ini, mereka sangat dipengaruhi oleh tulisan barat, dan rujukan mereka kebanyakan daripada orientalis, dan mereka telah memanjangkan lidah orientalis ke dalam masyarakat Islam, dan itulah yang berlaku. Tuan-tuan, kita lihat ensiklopedia yang tulis tentang Ottoman Empire, yang menulis tentang keburukan tentang wanita dan sebagainya. Harus kita hati-hati, dan ada di celah-celahnya buku-buku yang baik, maka kita harus mengambil peluang yang cukup teliti dalam memilih sejarah yang benar. Dan walaupun dia tulis oleh umat Islam sendiri, sejarah yang agung yang berlalu selama 600 tahun harus kita kenang dengan sejarah yang benar. Ada di antara raja mereka, sultan mereka yang zalim. Ada yang minum arak sebagaimana yang disebut oleh moderator kita tadi, tetapi mereka minum nabis. Nabis ada pertikaian alamat. Kalaulah arak dibuat daripada anggur, jelas haram. Al-Quran menyebutkan nama khamrul maisir, itu jelas. Tetapi daripada bahan lain dapat terdapat sebahagian pertikaian, dan itulah yang diminum oleh, sebab ada pertikaian, dan mereka lah mazhab Hanafi yang berbeza dengan mazhab kita barangkali. Dan oleh sebab itu mereka menyaksikan ada raja yang minum, tetapi mereka lupa menyatakan apakah minuman tersebut, dan berbagai-bagai yang dilakukan oleh sultan yang mereka laporkan dengan cara yang tidak benar, tetapi mereka lupa untuk menyatakan sebahagian besar sultan yang membawa obor Islam, melaksanakan syariat Islam, dan membawa obor Islam
tiga benua inilah yang mereka lupakan. Dan tuan-tuan, sebagai kesimpulan, sebelum saya serahkan pada Al-Fadhil, moderator kita kenang kembali sejarah perjalanan Khalifah Islam selamanya. Dan kita lihat bahawa Islam bermula dengan Khalifah Rasyidin selepas baginda Rasulullah. Dan ada 5 Khalifah Rasyidin, dan ada 13 Umayyah, ada 37 Abbasiyah, terdapat 18 Abbasiyah yang berpusat di Qahirah, dan ada 29 Khalifah Utsmaniyah. Utsmaniyah ialah rantaian yang bermula daripada Ar-Rasyidun dan berakhir dengan Utsmaniyah. Dan inilah yang lupa disebut bahawa kita menjatuhkan rangkaian yang khalifah yang terbina sejak daripada zaman Rasyidun, Khalifah Rasyidun, dan kita bertanggungjawab bersama musuh Islam untuk menjatuhkan kerajaan kita yang terakhir, dan kita bakal dipersoalkan di akhirat nanti, termasuk kita yang menulis sejarah, sama ada kita menyokong ataupun kita menentangnya. Dan itu tuan-tuan, akhir sekali buku saya. Tuan-tuan yang belum membacanya bolehlah hubungi nombor tertera di situ sebagai perbincangan kita ataupun sebagai penutup, sebab saya ada membaca dalam membincang dalam bab ini, antaranya lah Mekah ketika zaman Utsmaniyah begitu agung, begitu sentimental untuk kita kenang kembali. Mekah menjadi bumi Islam, umat Islam, tetapi jadi jatuhkan oleh musuh Utsmaniyah, dan Mekah telah diisytiharkan sebagai bumi keluarga mereka, dan post stop di situ. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah, perbahasan kita, wacana kita kali yang kedua ini telah sampai kepada penghujung, walaupun sebenarnya semangat pendengar ini semakin meningkat. Dan untuk makluman doktor yang mendengar, wacana kita pada hari ini datang daripada banyak tempat, termasuk daripada luar, daripada Malaysia, termasuk Singapura dan juga Fatani. Itu yang kita nampak, nyala wallahu alam, tetapi jumlahnya agak ramai, dan kita dapati pendengar-pendengar kita boleh faham apa yang cuba kita sampaikan. Kita sebenarnya cuba melihat Utsmaniyah dengan sebagai satu simbol negara Islam yang boleh kita contohi. Jika tidak, semua orang akan kata, apakah boleh Islam ini ditegakkan di sebuah negara seperti Malaysia atau negara lain yang telah lama disekulakan? Apakah Islam masih relevan untuk diamalkan hukumannya ataupun pendidikannya ataupun ekonominya di negara yang ada pada hari ini? Maka kita belajar tentang sejarah Utsmaniyah hari ini. Sebenarnya kita nak bagi tahu, kalau dahulu ia relevan, ia pernah didirikan dengan sempurna dan makmur, bahagia, mengapa tidak hari ini kita usahakan untuk Utsmaniyah ini berdiri sekali lagi, bukan di tempat lain tetapi di negara kita juga. Dan bila doktor sebut tentang masalah Orientalism yang ada dalam kitab tentang Utsmaniyah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab juga ada. Sebenarnya dalam bahasa Melayu pun kita lihat pensyarah-pensyarah kita menulis cerita Utsmaniyah, tetapi rujukannya adalah Orientalis dalam buku bahasa Inggeris. Jadi ada yang bertanya dalam soalan tadi, doktor menggunakan slide kebanyakannya menggunakan bahasa Arab di masa kagum. Jadi untuk makluman pendengar, Dr. Mat Rofai ini boleh membaca dan merujuk dalam kitab Arab. Dia memang pensyarah matematik, tetapi dia boleh berbahasa Arab dan dia belajar sendiri. Jadi ini membezakan pengkaji lain bahagian sejarah yang hanya boleh berbahasa Melayu dan Inggeris ataupun Indonesia, tapi tak boleh bahasa Arab, menyebabkan sumber rujukan yang dalam bahasa Arab ini terhad. Sebab itulah saya pernah sebut dalam kelas baru-baru ini bersama pelajar kelas A, selain kamu sasarkan untuk ke Mesir dan bidang syariah dan sebagainya, kenapa tidak buat juga kajian ataupun ambil juga BA ataupun master kajian dalam bidang sejarah di Mesir, dan mungkin nanti kita boleh ke Turki untuk melihat banyak manuskrip yang diselamatkan daripada Mekah apabila Syarif Hussein telah berontak. Jadi Fikhruddin inilah membawa banyak manuskrip dan juga relik ke Istanbul untuk diselamatkan, dan bahan yang masih ada untuk dikaji. Jadi kalau orang agama mau meletakkan sejarah sebagai satu subjek yang utama, penting, saya rasa sejarah akan berubah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada doktor sekali lagi di atas kesanggupan untuk mengadakan wacana ini untuk orang awam, untuk kita ambil manfaat daripada ilmu doktor. Dan insya-Allah kita akan bersama sekali lagi untuk bahagian yang ketiga pada hari Ahad depan, insya-Allah. Teruskan bersama kami dan jangan lupa untuk share program kita ini kepada orang lain. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.